Okay, alright. Okay, malam ni, okay, 1 Mac 2023. Hari pertama bulan Mac. Okay, sekejap dah bulan 3 dah. Lagi 20 hari, lagi beberapa hari dah nak puasa dah. Okay, saya tak buat kelas tuition lagi waktu bulan ni sekarang. Sebab apa? Sebab saya takut, saya nak fikir dulu, nak tengok dulu. Sebab apa? Kalau nak buat malam nanti, terawih, bulan nak mulanya. Kalau nak buat siang, takut saya sibuk kat sekolah. Okay, alright. Okay, so malam kita akan buat tajuk ini. Tajuk bab 1, okay, tingkatan 4, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu mulibah. Okey, sebelum itulah sikit bagi yang first time join dengan saya, okey, sikitlah pengenalan daripada saya. Okey, sikit pengenalan saya. Mungkin ada yang dah kenal dah, mungkin ada yang tak kenal lagi. Okey, mungkin ada yang mak ayah kamu kenal saya, okey, tapi kamu tak kenal saya lagi. Alright, nama saya adalah Azman Saad. Okey, tapi nama dalam grup Telegram Azman Rezeki. Kalau tanya cikgu awak, kenal tak cikgu Azman Rezeki? Pernah dengar nama cikgu Azman? Mesti dia orang kata kenal. Okey, alright. Saya adalah guru kanan sains matematik daripada SMK Puncak Alam 3, okay, kat Selangor. Okey, baru 20 tahun mengajar tingkatan 45. Daripada mula jadi cikgu sampai sekarang, saya hanya mengajar tingkatan 4 dan 5 sahaja. Bila masuk sekolah baru ni, saya mengajar tingkatan 3 jugalah. Okey, baru ada ijazah sarjana muda, pengusaha sumber manusia dari UM Kedah, okey, tahun 2000. Awak tak lahir lagi pun. Okey, ada diploma perguruan KPLI pengajaran matematik tahun 2002. Awak tak lahir juga lagi. Okey, saya dah bekerja dekat 5 buah sekolah, bermula dekat Sarawak, SMK Simujan nombor 1. Okey, Sarawak. 6 tahun sana, kemudian saya pindah ke Negeri Kedah, SMK Jabi Pokok Senang Kedah, 3 tahun. Kemudian saya pindah ke Negeri Sembilan, Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Tan Ahmad, Simpang Dorian Negeri Sembilan. Okey, 5 tahun. Kemudian saya berpindah ke Selangor, saya masuk ke SMK Kuala Selangor, 2 tahun. Kemudian dipindahkan pula ke SMK Puncak Alam 3 tahun 2021. Tahun 2021. Okey, alright. Saya adalah jurulatih utama kebangsaan Kebat Matematik. Okey, ketua bidang sains matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam 3. Okey, saya terlibat dengan Kementerian Pelajaran, Lembaga Perusahaan, okey, BPK, JPN, PPD. Dan juga kalau kamu pernah tengok Didik TV, okey, untuk slot Didik TV matematik setiap hari Rabu jam 3.30 petang ataupun 4.30 petang gitu, saya adalah ketua guru penyelaras untuk subjek matematik sekolah menengah. Okay, saya pilih cikgunya, saya menilai bahannya, dan saya pun akan muncul kat TV juga. Okay, saya akan muncul kat TV juga sebulan sekali. Okay, dan saya adalah penceramah teknik menjawab. Okay, tahun lepas, tahun 2022-2023, saya pergi berceramah ke 115 buah sekolah lah. Okay, penulis modul dan juga novelis. Bolehlah sikit-sikit gitu. Okey, bulan 12 tahun lepas saya diberikan anugerah guru paling aktif di Didik TV. Okay, kami ada buat anugerah dekat KLCC. Saya dapat anugerah guru paling aktif di Didik TV. Okay, saya juga pernah disebut nama oleh mantan PM kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, waktu dia melancarkan program Didik TV, dia pernah sebut nama saya lah. Okay, kalau kamu buka YouTube, kamu cuba type tengok pelancaran Didik TV. Kamu tengok ucapan Datuk Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia dah sebut nama Azman Saad. Okey, waktu tu. Dan saya juga pernah muncul lah dekat TV3 juga. Okey, tahun 2021 saya muncul sebanyak 17 kali. 2020 permulaan tu saya muncul 9 kali. Tahun lepas tahun 2022 saya muncul 13 kali. Tahun ni belum mula lagi. Okey, bulan 3 tu kami baru mula syuting untuk musim baru. Okey, dan kamu pun kalau nak join di TV saya boleh, tak masalah. Saya sangat mengalu-alukan. Nanti bila saya ada slot ni saya akan share dalam grup. Okey, siapa nak join. Okey, kita perlukan 4 orang pelajar untuk bergabung dengan saya. Okey, jangan takut, jangan malu lah. Contoh. Ini contoh. Okey, contoh ni tajuk tingkatan 4, pengurusan keuangan. Tapi budak saya masuk Google Meet ni adalah budak tingkatan 3. Kenapa tingkatan 3? Bila saya offer tingkatan 45, mereka tak nak masuk. Okay, malu, takut salah, rugilah. Sebab apa? Sebab bila kita masuk TV ni, soalan saya sedia, jawapan saya sedia. Kita hanya berlakon je depan kamera tu. Awak pun Google Meet je pun. Okay, dapat sijil PAJSK peringkat kebangsaan. Siapa tak nak kan? Jadi masuklah, jangan takut, jangan malu lah. Nanti kalau ada slot nanti saya akan ceritakan dalam grup. Okay, boleh info dalam grup, boleh masuk. Join lah. Okay, saya perlukan 4 orang pelajar. Kalau boleh saya nak ambil sentasa dari sekolah yang berlainan lah supaya ramai pelajar dapat sijil peringkat kebangsaan. Okey. Kemudian MHI pernah masuk juga dekat MHI, okay, alright, dan diberikan gelaran guru inspirasi ikon di TV. Tapi saya rasa saya masih lagi guru biasa-biasa lah. Kalau saya dah glamour sangat, saya rasa pergi mana-mana pun orang tegur, okay. Rambut pun mungkin dah merah dah apa kan, tapi sekarang ni saya rambut seputih lah. Rambut seputih. Okay, alright. Okay, sikit lagi.
kamu akan menjadi batch yang ketiga yang akan menduduki SPM format baharu KSSM. Okay, awak batch yang ketiga akan menduduki format. Okay, first batch 2021. Okay, tahun ini punya 2022 dan awak tahun hadapan batch yang ketiga. Okay, format baharu ni sangat bukan kata sangat sukar, dia berlainan. Kalau format lama dulu zaman zaman mak ayah awak dulu, kami punya zaman KBSM boleh hafal tajuk apa yang akan keluar dan memang akan keluar pun. Jadi kita boleh train soalan itu. Dan soalan pun direct ya. Tapi bermula 2021 format ditukar, jadi bentuk soalan pun dah berlainan semua sekali. Tajuk pun dah tak tahu dah apa tajuk suka. Mana topik pun boleh keluar ikut suka je. Okey. Ada setiap tahun kami tukar-tukar tajuk lah pula. Okey. Jadi kamu kena saja. Nak tak nak kamu kena mahir semua topik. Semua topik daripada form 1 sampai form 5. Okey. Dan saya juga untuk kamu semua, okey, bagi macam yang pernah kata orang apa? Berkelas dengan saya, okey, mereka tahulah, okey. Saya ni seorang guru yang sangat suka ambil exam. Okey, saya setiap tahun saya akan mendaftar diri saya sebagai calon matematik SPM. Okey. Contohlah 2021 saya ambil SPM ulangan. Okey, bila keluar result, saya dapat A+. Kemudian tahun 2021 saya duduk tahun 2021, okey, saya daftar diri sebagai calon SPM juga. Okey, bulan 3 tahun lepas saya duduk exam dekat Sekolah Menengah Datuk Harun, Tanjung Karang, Selangor. Calon mengulang. Okey, saya ambil exam. Saya nak rasa sendiri pengalaman ambil exam, menjawab soalan exam tu, nak tengok susah tak susah. Dekat mana pelajar tu kata susah sangat tu. Okey, saya duduk. Kemudian keluar result macam biasalah. Saya dapat A+, buat kali ke-14. Okay, bulan 9 tahun lepas, saya duduk exam lagi. Kali ke-15. Okay, bulan 9 exam dia. Bulan 10 keluar result. Okay, masih A+ lagi. Dan semalam, saya daftar diri lagi sebagai calon lagi buat kali yang ke-16. Saya duduk dekat Sekolah Menengah Wesley Methodist, Bandar Puncak Alam. Okay, duduk exam semalam. Saya tengok pelajar-pelajar lain bersusah payah keluar exam kan. So, saya pukul 8 suku pagi mula kelas, mula ke 1. Okey. Pukul 8.36 8.36 saya keluar dewan. Okey, habis dah. Pukul 10.45 mula kelas, pukul 12 suku saya keluar dewan. Dah siap semua dah. Saya tinggalkan budak-budak lain semua tu. Alright? Okey, kenapa saya suka ambil exam ni? Yang pertama adalah saya nak tengok berapa cepat saya jawab soalan. Nak pecah rekod lah diri sendiri. Yang kedua adalah, okay, contoh macam tahun lepas lah, yang tahun lepas bulan 9-nya. Okay, exam mula pukul 8 pagi, 8.30 saya keluar. Semalam saya keluar 8.36. Okay, lewat sikit semalam saya keluar. Okay, kemudian ketah 2 mula 10.30. Tahun lepas, 11 suku saya keluar. Semalam saya keluar pukul 12. Sebab apa? Sebab soalan dia bukan susah sangat, tapi sebab saya tengok semua calon ramai, calon presiden tu ramai. Takut bila saya keluar awal tu, dia orang fikir, cikgu orang tak dapat jawab ke apa, bodoh ke apa kan? Ataupun psycho tadi, cepat je terjawab. Stress dia katakan. Jadi saya tunggu sekejap lah. Tunggu sekejap apa semua. Jadi saya keluar. Okey, kemudian yang ketiga lah, saya ambil exam ni untuk bantu calon dekat situ. Antara break paper tu, saya jumpa dia orang, saya tanya dia orang, saya share lah sikit-sikit tip last minute kan, untuk bantu dia orang. Yang keempat lah, sebab saya ni suka menulis modul, saya suka berceramah, okay, saya share bahan-bahan kat ceramah, kat bahan-bahan dekat internet apa, dan tengok, ada tak soalan-soalan yang mirip soalan modul saya. Okay, sekarang kata macam tahun lepas saya tengok ada beberapa soalan yang mirip soalan saya. Tahun ni pun semalam pun saya tengok ada 7 ke 8 soalan, kertas satu yang sangat mirip soalan saya. Adakah soalan tu saya yang buat? Okey. Kertas 2 pun ada 2-3 soalan yang mirip kertas saya macam soalan saya buat. Okey. Dan yang kelima adalah saya nak pecah rekod masuk dalam Malaysia Book of Records sebagai guru paling banyak ambil SPM di Malaysia. Okey. Setakat ni ada seorang cikgu Zulkifli nama dia. Dia sudah ambil 24 kali. Saya baru ambil 16 kali. Nak pecah rekod dia. Saya boleh lah, insyaAllah. Okey. Alright. Okey, so untuk malam ni, okay, lagi satu saya lupa. Saya dulu pun tidaklah pandai mana. Okey, biasa je. Waktu saya form 3, awak dekat syurga lagi masa tu. Okey, tahun 1993. Awak tak lahir kat dunia ni pun. Okey. Alright. Saya sudah ambil exam form 3, penilaian menengah rendah. Okey, saya sekolah budak SBP, budak Kamal Sains Teluk Intan. Sekolah asrama kan. Biasa orang kata budak asrama ni budak pandai lah kan. Tapi saya tak pandai pun. Okey, bila keluar result, saya dapat bahasa Melayu B, Inggeris C, Math B. Jadi tu A lah. Alright. Tak dapat B pun matematik masa tu. SPM tahun 1995. Awak tak lahir juga pun lagi. Okey, saya pun ambil juga. Saya dah ambil duduki exam.
Sama juga sekolah menengah sains, budak SBP, orang kata budak pandai, patut straight A, tak dapat. Bahasa Melayu saya dapat 3, Islam 4, sejarah 5. Dulu 1, 2 A, 3, 4 B, 5, 6 C, 7 D, 8 E, 9 G. Dululah. Sekarang format baru kan, dia tukar dah A1, A2 kan. Kalau dulu 3 ni B, sekarang 3 ni A minus lah. Okay. Saya mat tak dapat A pun satu, dapat 3. Okay, mungkin sebab overconfident kot. Admat ambil pun dapat 8, dapat E. Tu. Admat saya benci. Ya, sebab apa? Sebab waktu sekolah dulu, admat saya paling tinggi dalam exam, dapat markah 7. Okay, dapat markah 7. Trial pun saya dapat markah 7 juga. 7, 8 gitu. Tak lebih 10. Tiba-tiba bila exam sebenar, SPM, dapat 8, dapat E. So, agak-agak berapakah markah lulus matematik tambahan SPM kan? Sangat rendah lah. Okay, sambung. Okay, dan okay, untuk kamu semua yang akan menuju SPM tahun depan, lambat lagi, kita kena simpan niat, pasang niat pada awal lah. Pastikan dah pada awal ni kita dah niat. Aku nak cemerlang SPM tahun, cemerlang SPM. Tu first kan sampai niat. Kalau kita ada pasang niat, barulah kita ada usaha ke arah tu. Kalau kita tak pasang niat, kau target apa? Contohlah, contohlah kau target apa? Unbalagan. Contohnya gitu kan. Tak ada apa mak, lulus saja cukup lah. Okay, bentuk. Ataupun Ain target apa Ain? Ain target lulus je mak. Kata-kata. Contoh gitu. Alright, aspal target mat apa, cukup makan cukup lama itu. Okay, kalau kita tak ada target yang tinggi, kita tak nak usaha ke arah tu. So kita boleh kita nak usaha tu tinggi ya. Okay, contoh Batrisha, saya target apa SPM tahun depan mat. Saya nak bagi dapat A plus mak. Contoh itu kan. Selalu sebut nama mak kan. Alright, Fazana target apa sahabat contohnya. Okay, saya target A plus apa? Ayah apa kan. So bila kita ada target, kita akan usaha ke arah tu. Bila kita dah ada target, kita usaha. Untuk matematik dia tak ada cara lain. Latihan, latihan, latihan. Okay, that's why kita waktu cuti sekolah ni, dia tak boleh berhenti. Walaupun cuti sekolah, mat kita kena buat juga. Kalau tidak kita lupa. Alright, mat. Sebab mat ni melibatkan pengiraan. Yang ketiga lah, pastikanlah tak faham kita tanya terus dengan cikgu. Tanya kawan. Jangan diam saja. Okay, dia kalau kita dah faham, kita ajar kawan-kawan kita. Okay, ajar kawan kita. Jangan kerukut ilmu lah. Okay, kalau kita ajar kawan kita pandai, kita lagilah pandai. Kalau kawan kita dapat jawab soalan masa 5 minit, kita mungkin 2 minit je. Sebab apa? Sebab kita dah biasa buat. Okay, yang ketiga lah, kelengkapan kena ada lah. Kalkulator belilah. Kalkulator. Okay, kalkulator. Okay, pembaris, pensil, pen, semua tu kena ada lah. Okay, alright. Tapi yang paling penting ni, cikgu kita yang mengajar kita, mak ayah kita yang menjaga kita, kita kena hormat dia orang. Okay, jangan sakit hati dia orang. Okay, walaupun dia orang marah-marah kita, terima je lah. Okay, marah tu adalah sebab dia. Okay, cikgu kita tegur kita pun ada sebab dia. Alright, so kita kena hormat cikgu kita untuk dapatkan ilmu yang direstui, ilmu yang diredai. Kita hormat mak ayah kita untuk dapatkan kemudahan untuk belajar, dapat cepat hafal, cepat ingat, betul lah. Alright, okay. Dan seterusnya, kita kena ingat SPM adalah peluang untuk kamu semua nak balas jasa mak ayah kamu dan guru-guru kamu. Ini selalu simpan hati kita. Okay? Dulu kita UPSR mungkin kita tak berjaya dan cemerlang. Okay, mak ayah kita dah bagi dah hantar kita pergi tuition apa semua. Dia tengok kita tak cemerlang. Sedih mak ayah kita. Okay? Alright. Kemudian form 3. Okay, awak tak ada exam tak apalah. Okay. Sekarang ni bila awak masuk kata 5 tahun ni, mungkin bulan 3 masuk ni, awak cakap lah mak ayah awak, mak, bulan depan sekolah buat program kena bayar RM50. Mak kita akan usaha bagi duit bagi kita. Okay, ayah kita akan usaha bagi duit bagi kita. Cakaplah apa saja. Yang penting kamu nak belajar, kamu nak berkaitan dengan SPM kamu, mak ayah kita akan sentiasa sanggup bagilah, sediakan duit tu. Alright. So peluang kamu lah ni. SPM ni buat betul-betul. Kalau sebelum ni asyik gagal je mat, SPM ni buat betul-betul bagi lulus. Alright. Cikgu kita pun sama juga. Macam saya sendiri lah. Saya tak kenal pun kamu semua siapa. Okay. Kalau sebut sama lewa, tak apa. Tak masalah. Okay. Contoh macam ni kan. Contohlah ni. Contoh okay. Fitria. Okay. Contoh saya sebut nama sini. Hanim. Okay. Hadi. Contoh macam tu. Okay. Mak ayah kamu dah bayar untuk saya. Dah bayar kat saya RM80, RM70 untuk saya. Okay. Untuk kamu masuk kelas ni. Oh, saya dapat duit dah. Kamu bukan anak saya pun. Kalau tiba-tiba saya tak buat kelas pun. Ataupun saya buat semelewa. Janji buat kelas dah cukup. Boleh je itu kan. Sebab kamu bukan anak saya pun. Tapi saya tak nak begitu. Sebab saya sebagai cikgu, saya sentiasa nak usaha bagikan yang terbaik untuk kamu semua. Okay? Duit tu belakang kira lah. Okay, duit tu belakang kira. Yang penting kan ni lah. Setiap kelas yang saya buat, saya nak bagi yang terbaik untuk kamu semua supaya kamu dapat manfaat. Kamu dapat rasa macam apa? Oh, tak rugilah masuk kelas ni. Dapat ilmu, dapat bahan, dapat tips semua. Itu tujuan saya. Okay? Saya tak minta awak balas macam pun. Okay? Yang penting lah, awak ada semangat nak belajar dan jangan sesekali fikir matematik itu susah.
Kita duk fikir mat susah, mat susah tu. Okay. Sentiasa fikir mat tu senang je lah. Mat tu kacang je. Okay, alright. Okay. Malam ini tajuk kita adalah persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay. Tajuk ini, apa yang penting? Apa yang penting? Yang penting ialah kita pandai untuk kembang, mengembang, pindah, memindah ungkapan. Dan pandai menulis ke bentuk am. Lepas tu pandai gunakan kata untuk cari jawapan. Itu saja. Okey, mudah. Contoh. Ini contoh soalan. Selesaikan 6G kuasa 2 tolak 15 sama dengan 5 tolak 6G. Ini contoh dulu. Contoh dulu. Okey, jadi pelajar-pelajar kamu semua dah belajar semasa awal tahun lepas. Okey, tajuk ini sebab dia bab 1. Okey, jadi kamu kena mahir bagaimana nak susun benda ni supaya dapat cari apa dia nilai G tu sebenarnya. Okay, jadi kamu kena tahu konsep lah. Topik ini, first kali lah kamu kena mesti susun ayat dia ni menjadi ayat bentuk am. Itu namanya bentuk am. Bentuk am ni apa dia? Bentuk am adalah bentuk yang mana yang ada kuasa 2, yang ada huruf saja, dengan yang ada nombor saja, sama kosong. Itu maksudnya, pertama saya cerita dulu. Okey, untuk kes contohnya, 6G kuasa 2, okey, 6G kuasa 2, tolak 15, sama dengan 5 tolak 6G. Kita mesti susun benda ni jadi bentuk macam ni. 6G kuasa 2 yang ada kuasa 2, yang kedua yang ada G sahaja, maksudnya 26 sebelah kanan tu pindah ke sebelah kiri, okey, negatif akan jadi positif. Itu penting kena hati-hati. 15 ni pula kita tak pindah, kita anjak ke belakang. So simbolnya masih kekal lagi 15. Dan 5 ini kita pindah. Lepas sama dengan sahaja positif jadi negatif. Okey, bila semua pindah, kanan tinggal kosong. Kemudian dekat sini kita tengok 15 dan 5 masih lagi huruf dan huruf. Angka dan angka. Jadi mereka masih lagi boleh diselesaikan lagi. Okey, 6G salin balik. Sebab dia tak ada yang sama. Sebab dia ada 6G square. Ini tak ada square. So salin balik 6G ni. 26G pun salin balik. Cuma yang inilah. Negatif 5 tolak 5. Yang ni pelajar selalu keliru, selalu silap. Ada pelajar buat negatif 15 tolak 5, dia kata tinggal negatif 10. Kena hati-hati ni. Sebab apa? Sebab negatif 5 tolak 5. Kita kena faham konsep asas tolak tambah melibatkan simbol positif negatif ni lah. Okey, negatif 15. Kita berhutang 15. Kemudian negatif 5. Kita berhutang lagi 5. Maka hutang kita menjadi 20. Senang mudah macam ni lah. Kalau simbol sama, kita ikut simbolnya. Dan nombor tersebut kita tambahkan. So akan jadi 6G kuasa 2 tambah 26G tolak 20. Dia tak ditambah lah sebab ini operasi tambah tolak. Dia ditambah kalau operasi darab. Okay, so awak berhutang 15, hutang 5. Kalau simbol sama begini, awak ikut simbolnya, nombor dia awak tambahkan. Kalau simbol tak sama, awak ikut simbol yang besar, nombor tolakkan. Nanti kita contoh beberapa contoh lah. Alright, dah sampai sini. Yang kuning inilah namanya bentuk am. Okay, yang kuning ini namanya bentuk am. Dah sampai sini, kita boleh shortcut. Kita guna kalkulator kita. Okay, tekan kalkulator kita, mod EQN nombor 1. Jadi saya tunjuk cara lah, saya cerita dulu. Okay, mod EQN nombor 1. Kemudian tekan EQN nombor 1. Kemudian tekan cari degree 2. Kita masukkan A dia. A dia adalah 6 sama dengan, B dia pun 6 sama dengan, dan C dia 20 sama dengan. Tekan begitu, kalkulator kita akan bagi 2 jawapan. Kalkulator akan bagi begini jawapannya. X 2/3, X 5. Walaupun kalkulator bagi X, kita akan tulis huruf G. Sebab soalan kita G. Jangan silap huruf salah. Okay. Tapi sebelum ini adalah yang kuning bawah ni adalah jawapan. Sebelum jawapan ni, mesti ada satu kurungan. Okay. Kurungan macam ni. Yang ada kuasa, yang atas ni bentuk am. Okay. Sebelum jawapan, akan ada 2 kurungan kat sini. 2 kurungan ni. So, kalau jawapan G 2/3, dalam kurungan akan jadi 3G tolak 2. Kalau ada pecahan, yang di bawah letak sebelah G. Kalau jawapan positif, kurungan negatif. G yang kedua adalah negatif 5. Okey, tak ada kurungan, tak ada pecahan. Tulis saja G dengan 5.
Jawapan negatif, soalan positif. Itu je. Okey, dan pastikan yang bentuk am ni sentiasa dalam sebutan yang termudah. Maksudnya kat sini lah, kalau boleh dikecilkan, sila kecilkan. Tak kecilkan, hilang markah satu. Macam kes ni lah. Sebab apa? Sebab hilang markah satu? Sebab dalam kurungan ini, bila terkembangkan, mesti sama macam yang kat atas. Dekat sini, dalam kurungan tu, 3G kali G, sepatutnya dapat 3G square. Tapi kita bagi kat atas tu 6G square. Tak sama lah. Bila tak sama, hilang markah. Okey, bila tak sama, hilang markah. Okey. Jadi pastikan dia betul-betul. Okey. Dan juga kalau kita bagi jawapan bentuk pecahan, jawapan kita, soalan kita, jangan kerja kita nanti, jangan bagi bentuk pecahan. Dalam kurungan tidak boleh ada pecahan, tak boleh ada perpuluhan. Ada sahaja automatik markah kosong walaupun jawapan betul. Saya kena hati itu, okay? Pastikan dipermudahkan dan pastikan dalam kurungan tu tiada perpuluhan, tiada pecahan. Okey, jap saya tengok sama-sama jawapan Baik cikgu. Kita tak apa-apa itu. Okey, alright. Okey, alright, cukup itu. Okey, so markah dia 4 saja. Okey, bentuk am 1 markah, kurungan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Okey, alright. Cukup tu. Okey, sekarang tengok soalan kita Okey, sebelum saya nak screenshot dulu Saya nak screenshot dulu kehadiran dulu. Okey, kita dah ada 59. Okey, 59 cukup dah. Okey, saya nak screenshot dulu. Tak payah buka kamera tak apa, tak ada hal. Nak buka boleh, tak buka tak boleh, tak berhal. Okey, alright. Okey, sekarang tengok soalan kita Okey, bahan sudah share dalam grup pagi tadi. Okey, tajuknya adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemberi ubah. Okey, macam cakap awal tadi, first kali lah kita mesti mahir menulis ke bentuk am. Ini, bentuk am bentuk gini. Yang ada kuasa, yang ada kuasa, yang tak ada kuasa. Lepas tu ialah yang nombor sahaja. Dan mesti buat sama dengan kosong. Ini namanya adalah bentuk am namanya. Selagi tak nampak bentuk ini, tidak ada markah yang pertama untuk exam kita. Nampak benda ini dulu, baru dapat markah pertama. Lepas tu baru akan dapat markah yang kedua, ketiga, keempat. Cikgu. Ya, saya. Tak nampak slide, Cikgu. Okey, jap. Okey, lupa screen kot. Lupa share kot. Jap. Betul-betul lupa share. Okey, thank you. Okey, alright. Cikgu tak nampak slide. Okey, alright. Okey, settle. Okey, alright. Lagi saya ulang. Topik ini, first kali lah kita mesti pandai tulis ke bentuk am. Selagi tak nampak yang ini, markah tidak akan dapat. Okey, bentuk am tu apa dia? Bentuk am ialah AX kuasa 2, okey, tambah BX tambah C. Yang ada kuasa. Kemudian, yang tak ada kuasa. Okey, kemudian yang nombor saja. Nampak kuning, biru, hijau sama dengan kosong. Baru dapat markah yang pertama. Selagi tak nampak bentuk ini, selagi itulah awak takkan dapat markah. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan juga bentuk am ni, yang AX kuasa 2 ni, sentiasa bernilai positif. Pastikan yang ini sentiasa positif. Yang pertama. Dan yang kedua adalah, pastikan dia sentiasa dalam sebutan yang paling ringkas sekali. Maksudnya kalau boleh dipermudahkan, sila permudahkan. Tak permudahkan, akan hilang markah 1. Okey, akan hilang markah 1. Tak permudahkan, tak kecilkan, markah akan hilang 1. Okey, jawapan betul sudah terima, tapi akan hilang 1 markah. Tolak 1 markah. Okey, yang ketiga adalah mesti ada 2 kurungan sama dengan kosong. Ini syarat yang ketiga lah. Mesti ada sama dengan kosong dan dalam tu pula tidak boleh ada pecahan, tidak boleh ada perpuluhan. Ada pecahan dan perpuluhan saja, automatik markah kosong. Okey, ingat ni penyampaian sangat strict tau. Okey, kurungan ni wajib ada. Okey, yang ini untuk markah yang pertama sini. Okey, ini untuk markah yang pertama sini, iaitu ada bentuk am. Ini markah yang pertama. First sekali. Tak ada yang ini, automatik tiada markah. Okey, kemudian yang kedua adalah yang inilah. Yang kedua yang ini. Mesti ada kurungan dan kurungan tersebut dalamnya tu tidak boleh ada pecahan, tak boleh ada perpuluhan. Okey, kemudian jawapan akhir semestilah 2 markah lagi. Okey, inilah dia markah-markah yang akan diberi kepada kamu dalam exam bagi topik ini. Okey,
Contoh, saya ulang sekali ya. Contoh gini. Okay, welcome Nur Afikah ya. Okay, alright. Contoh soalan nombor 1. Kalaulah exam kita keluar soalan bentuk begini, sebenarnya dia adalah bonus untuk kita. Sebab apa? Sebab soalan ni direct bagi kepada kita. Sebab apa? Sebab sekarang ni soalan-soalan SPM kan ni sudah tidak berbentuk begini. Soalan bentuk ayat, bentuk cerita, bentuk rajah, bentuk jadual, kan soalan bentuk itu. Jadi kamu kena pandai keluarkan maklumat, baru boleh jawab. Tapi kalau keluar bentuk begini, ini adalah bonus untuk kamu. Sebab apa? Sebab kamu tahu dah. Kalau nampak begini saja, tahu dah ini adalah topik kuadratik. Kenapa kita kata gitu? Kerana dia ada kuasa 2. Dia ada kuasa 2. First kita nampak itu. Okay. Alright. So soalan ini pun juga, dia sudah sebaris panjang gitu ya. Dia tak ada pecahan apa-apa pun. Jadi tugas kita makin mudah. Jadi apa tu kita minta tadi? Susun ke bentuk am. Oleh sebab 6H ini sudah bentuk kuasa 2 dan sudah positif, maka kita pindahkan yang sebelah kanan pergi sebelah kiri supaya yang kuasa 2 tu kekal positifnya. Okey, kita pindahkan yang ini pergi ke sebelah kiri. Okey, so apa yang tinggal? Jadi yang pertama kali ialah 6H kuasa 2. Kita kekalkan dia sebab tak pindah mana-mana. 6H kuasa 2. Kemudian kita mesti susun yang ada X saja. Dalam ni ada H lah. Jadi 26 tu kita pindah ke sebelah kiri, negatif akan jadi positif 26. H. Negatif 5, kita tak pindah. Kita anjak ke belakang. So, simbol masih kekal negatif 5. Dan 15, kita pindahkan sebelah kiri, lepas sama dengan saja, terus simbol bertukar. Tolak 15. Bila semua yang ini dipindahkan, okay, apa jadi belah kanan? Jadi kosong. Itu mula-mula. Masih belum ada markah. Sebab apa tak ada markah lagi? Sebab kat sini. Yang ini masih boleh lagi diselesaikan. Jadi tak ada markah lagi lah. Okay, so dekat sini, saya cakap, okay, yang ni mudah saja sebenarnya. Takut salah, kita ambil kalkulator kita, ikut bentuk dia. Ikut ya. Negatif 15 tolak 5. Sorry ya. Negatif 5 tolak 15. Kita ikut simbol satu-satu tu ya. Okay. Tolak 5 tolak 15. Dapat jawapan tolak 20. Kalau takut salah. Tapi lah ketika kita yang mudah yang ni kita nak senang ingat macam ni. Okay. Kalau simbol sama, okay, kalau simbol sama, okay, simbol sama, apa kita buat? Ikut simbol, okay, kita akan ikut simbol, lepas tu nombor kita tambahkan. Itu je, clue dia. Okay, kalau kita nampak nombor tu sama, simbol tu sama, kita ikut simbol dia, kemudian, kemudian kita akan tambahkan nombornya. Okay, contoh. Ini contoh lah. Okay, ini contoh. Katakanlah. Ini contoh, katakan. Okay, contoh. Okay, positif 12. X. Okay, X. Okay, tambah dengan 6X. Okay, simbolnya sama. Positif, positif. Bila simbol sama, kita ikut simbol dia. Tambah juga. Dan nombornya, kita tambahkan juga. Jadilah 18X. Itu Kalau simbol sama, ikut simbol, dia punya nombornya kita tambahkan saja dan ikut dia. Yang kedua, contoh. Katakan, positif 12X juga, tapi dia buat tolak dengan 6X contohnya. Okey, simbol tak sama. Yang ini tambah. Yang ini tolak. Okay, bila simbol tak sama, kita ikut simbol nombor yang besar. Dekat sini yang besar adalah 12. Okay. Kita ikut nombor 12 tu. Jadi nombor 12 tu, depannya simbol positif. Kita ikut simbol positif. Kemudian nombornya tolakkan. 12 tolak 6, tinggal 6. So tukar sikit nombor bagi nampak pelik sikit, bagi nampak lain sikit ya. Okay, tolak lain sikit, bagi nampak lain sikit. Okay, ni akan jadi 16 contohnya. Okay, 12 tolak 4, tinggal 8. X.
Macam tu. Satu lagi contoh. Katakanlah yang 12 tu negatif. Contoh, negatif. Oh, sorry. Okay, negatif 12 saja. Negatif 12. Okay, X. Okay, negatif 12X. Okay, kemudian negatif negatif 12X, kemudian tambah dengan 4X. Sama dengan. Okay, kan kat sini, yang negatif tu ini. Simbol tak sama. Bila simbol tak sama, kita ikut nombor yang besar. Di sini yang besar 12. Depan 12, depan 12, nombor simbol negatif. Kita ikut simbol dia. Ikut simbol yang negatif tu. Kemudian nombor dia tolakkan. Jadi 12 tolak 4 akan tinggal 8X. Tu. Satu lagi, kalaulah dua-duanya negatif. Contoh, dua-dua negatif. Ini negatif, ini pun negatif. Contoh yang kedua lah. Ini contoh yang keempat. Okey. Kali ini, dua-dua negatif. Bila dua-dua negatif, kita ikut simbol dia dan nombornya tambahkan. Jadi 12X. Itu ya, yang penting. Untuk operasi tambah tolak, simbol sama. Okey. Untuk operasi tambah tolak, simbol sama. Okey. Ikut simbol, nombor tambah. Ini clue dia. Kalau simbol sama, ikut simbol, nombor tambahkan. Alright. Kalau simbol tak sama, okey, ikut simbol yang besar, ikut simbol nombor besar, okey, nombor besar, ikut simbol yang besar. Lepas tu, nombor tolak. Nombor tolak. Okey, tolak. Itu kalau kes simbolnya tak sama. Kalau simbol sama, ikut simbol, nombor tambah. Tak sama, ikut simbol besar, nombor tolak. Ini pun samalah. Ni, okay, ikut simbol yang besar. Yang besar, 12. Jadi ikut negatif. Nombor dia, tolak. Kemudian yang ini ikut simbol, gini. Dua-dua negatif, kekal negatifnya. Tapi nombor dia, kita tambahkan. Jadi 12 dengan 4, jadi 16. Okey, itu cara dia. Dia senang je. Okey, jadi mesti kena ingat lah ni ya. Ini mesti kena ingat supaya kita tak silap buat. Tapi kalau takut salah, guna kalkulator je lah. Guna kalkulator, masuk ikut simbol saja. Negatif 5 tolak negatif 12. Ikut je. Okey, sebab apa? Sebab ada pelajar dia buat gini lah. Dia buat gini ya. Dia buat tu, dia buat 5 tolak 15. Okey, gitu dia buat. Dapat 10. Tu dia silap tu. Okey, ataupun ada pelajar yang buat, dia fikir gini. Dia fikir negatif 5 tolak negatif 12. Okey, dia fikir negatif, jadi positif. Itu pun silap juga. Simbol, kalau kes begitu, itu untuk operasi darab dan bahagi. Ini operasi tambah tolak. Okey, darab bahagi berapa? Simbol sama, tambah, simbol tak sama, tolak. Okey, alright. Okey, lepas tu kita buat apa? Negatif 5 tolak 15 jadi negatif 20. So, 6H kuasa 2. Sini. Semua kita. Tambah 26H. Ayat kedua kita. Okay, lepas tu. Tolak dengan 20. Tolak dengan 20. Sama dengan kosong. Okay, ini ayat ketiga kita. Okay, sama dengan kosong. Dan nampak yang kosong ini, dan nampak bentuk begini, nampak kuning, biru, hijau ni, barulah dapat markah yang pertama. Selagi tak nampak yang ini, tidak ada markah untuk jalan kerja kita. Ini markah yang pertama. Atas tu biar pilihlah panjang mana pun, tidak akan dapat markah selagi tak ada yang ini. Okey, kemudian sampai sini, apa buat? Okey, kita manfaatkanlah kalkulator kita. Iaitu macam mana kita buat? Tekanlah mod 3 kali. Bagi yang lupa, yang ingat, okey. Tekan equation nombor 1, EQN. Tekan nombor 1. Ini kalkulator baru, kalkulator lama lah. Kalkulator baru, je tengah direct ya. Okey, tekan nombor 1. Kemudian jangan tekan unknown. Cari degree. Awak tekan tengah-tengah ni, tekan sebelah kanan, cari degree. Oleh sebab kuasa 2,
Degree 2. Kami minta A. A apa dia? A adalah angka yang dekat kuning. Okey, masukkan 6 sama dengan. B, angka dekat biru. 26 sama dengan. C, angka dekat hijau. Kalau ada negatif, tolak 20, masukkan negatif 20. Okey. Dapat jawapan begini. Dapat jawapan bentuk point, tekan ABC. Pastikan jawapan kita dalam bentuk pecahan. Okey. Tapi sebelum kita tulis jawapan tu, pastikan ada satu ruang kosong untuk kita buat yang kotak ni. Kotak ni. Sebab kotak ni wajib tunjuk. Tak tunjuk, hilang markah. Ini tinggal dulu sebelum kosong. Okey, pastikan ni. Ini untuk markah yang kedua ni. Tak ada yang ini, jawapan tak ada markah. Yang ni wajib tunjuk. Ni wajib tunjuk. Tak ada yang ini, markah bawah jawapan tak ada, hilang. Jadi kita gunakan kita tadi, dapat jawapan gini. Okey, tulis kat kita jawapan kita. Yang pertama tadi ialah, okey, walaupun, ni kena ingat satu lagi penting. Ada calon, dia suka buat ikut jawapan kita. Kalau kita bagi X1 2/3, dia pun tulis kat kita X1 2/3. Okey, dia buat itu. 2/3. Yang kedua dia buat apa? Okey, dia kata, dia tekan sama dengan, okey, ada pula X2, dia pun buat X2 sama dengan, okey, negatif 5. Dia buat situ. Suka buat itu. Dia suka salin ikut jawapan kita. Kalau kita bagi X, dia pun X. Ni yang hilang markah ni. Jangan. Okey, jawapan kita mesti ikut soalan. Soalan kata huruf H. Jadi wajib guna H. Kalau guna huruf dia salah. So pastikan ikut soalan H. H. Tak ada 1, 2. H saja. Okey. Alright. Yang ini hanya akan ada markah kalau yang di kurungan ni betul. Okey. Yang dekat kurungan ni pula, kalau jawapan kita pecahan, yang bawah pecahan tu letak sebelah H. So 3 naik ke atas jadi 3H. Dan jawapan kita pula, kalau jawapan kita positif, dalam kurungan simbol bertukar. Jadi negatif 2. Okay, yang lagi satu ni, tak ada pecahan. Salin saja. H dengan 5. Jawapan kita negatif, dalam kurungan kita positif. Simbol bertukar. Okay, macam ni. So, dapatlah ni. Ini betul, ini betul, 1 markah. Dan bila ini betul, jawapan akhir dapat 2 markah. Okay, alright. Sekarang ni sebab nota sini. Okay, buat nota sini. Okay, jawapan pecahan. Okay, jawapan pecahan. Okay, yang di bawah letak tepi. Yang di bawah letak tepi. Letak tepi huruf dan simbol tukar. Kalau jawapan positif, dia negatif. Jawapan negatif, jadi positif. Itu penting. Dan satu lagi. Di sini, kalau kita buat macam ni, kita hanya akan dapat 3 markah sahaja. Terima kasih. Sedangkan markah 4 ni. Kenapa dapat 3 je? Okey, satu lagi. Pastikan. Satu lagi ya. Pastikan. Ini penting. Pastikan. Okey, penting sini. Pastikan jawapan kita untuk kat sini, bentuk am ni. Okey, pastikan. Okey, pastikan bentuk am dalam sebutan yang paling ringkas. Di sini dia genap. Bermaksud boleh dikecilkan lah. Contoh kat sini 3H. 3H bila darabkan dengan 3H darabkan dengan H akan dapat sepatutnya 3H square. Sedangkan kita bagi apa? Kita bagi yang tadi. Bagi ni 6H square. Tak sama. Jadi hilanglah markah. Jawapan kita mesti sama macam dekat atas. Dalam kurungan tu. So pastikan dipermudahkan. Okey, tak permudahkan, hilang markah 1. Okey, pastikan bentuk am. Yang ini dia tak ada markah tapi wajib tunjuk. Okey, 3H. Okey, semua kita bagi dengan 2. Okey, 6 bahagi 2 dapat 3. 26 bahagi 2 dapat 13. 20 bahagi 2 dapat 10. Okey, yang ini dia tiada markah tetapi wajib tunjuk. Okey, dia tiada markah tapi wajib tunjuk. Wajib tunjuk. Tak tunjuk, hilang markah. Okay? Pastikan dalam bentuk, dalam sebutan yang paling mudah. Pastikan dalam bentuk yang paling mudah, paling ringkas sekali.
dia tiada markah tapi wajib tunjuk. Nak kira kereta, nak guna yang atas boleh, yang bawah pun boleh. Okay, sebab jawapan kan sama. Contoh, kita masukkan 3, 13. Okay, 3 kita masukkan, kemudian 13. Kemudian masukkan negatif 10. Jawapan tetap akan sama saja. Okay, 2/3 dengan negatif 5. Sama je. Masuk atas sama, masuk bawah sama. Sama je. Okay, inilah dia langkah menyelesaikan topik kuadratik. Kebetulan soalan nombor 1 ni, soalan jenis direct. So, tulis sahaja. Okay, tak faham tanya, jangan malu-malu. Tanya je, tak apa. Okay, alright, seterusnya. Negatif 16 kali cikgu tak dapat slide dah tadi ya. Okay, alright. Okay, sekarang tengok contoh soalan nombor 2 pula. Okay, nombor 2 pula. Nombor 2 pula, walaupun dia gini, okay. Di sini kan ni, nombor 2, dia macam ni bentuk soalan bentuk gini. Dia ada berbentuk kurungan di awal. Okay, kiri ada maklumat, kanan maklumat. Di sini ada bentuk gini. Okay. Bila ada bentuk gini, kita kena kembangkan dulu. Tak kembangkan, memang takkan dapat markah langsung lah. Okay. Yang ini kena kembangkan dulu. First kali. Okay. Ada murid, ada pelajar, dia silap faham. Dia kata bila M tambah 2 kuasa 2, dia pun buat sama dengan M kuasa 2. Dia buat itu. Dia buat itu. M kuasa 2. Okay. Kemudian tambah dengan 4. Dia buat itu. Dia sambung. Tolak 7 sama dengan 2M. Dia buat itu. Okay. Dia buat itu. Ni kena hati-hati. Bila ada kurungan di kuasa 2, ini bermaksud yang kurungan itu didarabkan 2 kali. Bukan kata kuasa 2 gitu. Okay. M tu dikuasa 2 kan sebanyak 2 kali. Itu maksud kurungan dia kuasa 2. M kuasa 2, M kuasa 2. 2 kali pergerakan dia. Sebab ada pelajar yang silap buat macam tadi. Okay, alright. Kemudian tolak 7 dan yang 2M ni terus kita pindahkan supaya kanan tu dah tinggal kosong awal. Ni pindah ke sana terus. Jangan buang masa lah. Buat gitu. Okay. Kemudian bila pindahkan 2M, kita pindahkan akan jadi tolak 2M. Okay, tolak 2M. Okay, dan bila semua pindah, kanan tinggal kosong. Masih belum ada markah lagi. Kenapa? Sebab tak nampak bentuk arm lagi. Okay, yang ni kena hati-hatilah. M yang pertama ni. Okay, M yang pertama ni. Start ikutkan color. M yang kedua ni. M yang kedua. Okay, sudah nombor yang pertama ni. 2. Okay, yang ketiga ni. Okay, 2 serta color. Serta color apa letak? Hijau lah. Okay, hijau. Hijau. Okay, dan yang keempat serta hitam ni. Okay. Kita kena mahir untuk mengembangkan kurungan. Okay. Mengembangkan kurungan kita kena mahir lah. Okay, macam mana nak buat? Yang ini awak dah belajar dalam bab 5 form 1. Kembang mengembang algebra. Okay. Tapi ada pelajar yang sudah lupa lah. Okay. Jadi pastikan awak ingat. Okay. Bila ada 2 kurungan, bermaksud akan ada 4 pergerakan. Pergerakan pertama, yang ini. Merah dengan biru. JDT. Ini first. Okay. Ini gerakan yang pertama. Darabkan 2 benda ini. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua, biru dengan hitam. Ini yang kedua. Biru dengan hitam. Okay, nanti saya letakkan color. Senang kita rujuk lah. Okay. Kemudian, yang ketiga, yang bawah lah pula. Hijau dengan merah. Yang ketiga. Dan yang keempat, hijau dengan hitam. Inilah dia langkah yang kita kena selalu ingat step dia supaya tidak silap buat lah. Okay. Nanti saya letak nombor-nombor senang. Okay. Nanti sekarang lah. Saya letak. Okay. Ini gerakan yang pertama. Okay. Gerakan yang pertama. Ini. Okay. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Okay. Yang ketiga. Okay. Dan yang keempat. Itu gerakan dia. Ada 2 kurungan, inilah bentuk dia. Okay. Ada 4 pergerakan ni. Okay.
Kemudian kita kembangkan. Yang pertama tu M kali M. M kali M akan dapat M kuasa 2. Ini boleh kuasa 2. Okay, alright. Kemudian yang kedua. Okay, ini yang pertama tadi. Okay, yang kedua, yang hijau pula. M darab 2. Dapat 2M. Simbol sama, tambahkan. Yang ketiga, 2 kali M. Hijau dengan merah. Jadi 2M juga. Simbol sama, tambah. Kemudian yang merah hujung nombor 4 tu, 2 kali 2. Simbol sama, tambah. 2 kali 2, 4. Okey, lepas tu sambung lagi. Tolak 7. Tolak 2M. Okey. Masih belum ada markah lagi. Sebab apa? Sebab dia masih lagi banyak lagi benda kita boleh buat. Okey, yang ini 2M, 2M. Okey, ni 2M. Okey. Ini 2M. Kacau lah. Okay, ni. Okey. Ini 2M. Okey. Ni ada M, ada M, ada M. Okey, hujung tu sama dengan kosong. Okey. Ini M kuasa 2. Tak ada hal lah. Dia tak ada kawan. Seorang dia. Okey. Nombor ni pula dia ada. Okey. Ini ada 4. Ini ada 4. Ini ada 7. Maksudnya ada banyak kotak biru, kotak hijau. Jadi bentuknya belumlah bentuk am lagi. Bentuk am ni dia satu kuning, satu biru, satu hijau je. Ini kerana dia ada satu M, satu kuning, 3 biru, 2 hijau. Tak sama. Masa banyak-banyak lagi, belum am lagi. Okey, so kita buat macam mana? Susunlah. Jadi, M salin balik. Yang ni. 2M, 2M, M. Takut salah, kakak itu. Ikut simbol. Okey, yang pertama tu 2M. Positif ikutlah. Tambah 2. Kemudian tambah 2. Kemudian hujung tu tolak 2. Dapatlah. Alamak, salah masuk tekan. Okey, tambah 2, tambah 2, tolak 2. Dapat itu 2. Positif. Jadi M tambah 2M. Okey, selesai yang M dia. Yang hijau pula. Takut salah boleh kata. Takut salah. Tengok. Di sini yang besar 7. Ikut simbol dia. Simbol tolak lah. Tapi kalau takut salah, kita buat macam ni. Tambah 4. Sorry. Okey, tambah 4 tolak 7. Dapat negatif 3. Kita takut salah buat itu ya. Negatif 7 tolak 4 tolak 7 dapat negatif 3. Okey. Di sini ada satu kuning, satu biru, satu hijau. Barulah dapat markah yang pertama. Lagi tak ada yang ini, memang tak ada markah. Walaupun atas buat perilah panjang macam dalam kerja, markah tetap tak ada. Sampai sini apa kita buat? Yang tadi. Okey. Yang tekan mod tadilah. Sebab saya sikit takut silap, takut lupa. Okey, nak cari punca nah. Mencari punca. Okey, guna kalkulator. Okey, alright. Boleh satu-satu ni supaya senang nak rujuk nanti. Okey, boleh simpan elok-elok lah benda ni. Okey, boleh guna untuk waktu sepanjang masa lah. Okey, alright. So, gunakan kita, apa kena buat? First kali ialah kita tekan mod 3 kali. Okey, mod 3 kali. Ni, mod 3 kali. Okey, lepas tu tekan apa pula? Tekan pula EQN. Jadi kita tekan EQN. Okey, EQN, tekan nombor 1. Tekan nombor 1 Mod 3 kali. EQN nombor 1. Ini bagi kereta lama kereta baru start pasti sebab start gunakan kereta lama. Kereta baru. Okey, kereta baru macam yang tulis kedutaan kuadratik lah. Okey, ada kuasa 2. Okey, lepas tu dia tekan EQN ni. Okey, pastikan kita tekan simbol yang ada apa yang tengah tu. Ada simbol bulat macam ni tengah kereta tu, ada simbol anak panah tu. Kita tengok ambil yang tu. Okey, sampai tahap begini saya buat kan. Okey, alright. Tekan kereta kita bila nampak tu, tekan yang tu ni. Yang ada tekan yang sebelah kanan ni. Okey, tekan sebelah kanan tu, okey. Carilah perkataan degree, okey. Carilah perkataan degree. Okey. Tekan sebelah kanan. Okey, kemudian cari perkataan degree. Senyum satu sini supaya kita senang awak nak rujuk lepas ni. Bagi yang dah lupa lah, bagi yang masih ingat lagi. Okey, okey. Kemudian tekan ni. Okey, tekan kat situ. Okey, cari sini. Okey, okey, alright.
Tekan sebelah kanan. Sebelah kanan. Lepas tu cari degree. Tekan degree. Okey. Degree oleh sebab tajuknya kuadratik. Okey, kuadratik. Kuasa 2. Dia tekanlah nombor 2. Cari degree 2. Okey, lepas tu masuk nombor. Tu masuk nombor. Okey, masukkan nombor. Masukkan nombor A, B, C. Ikut je lah. A yang mana satu? Okey, A tu yang ni lah. Yang apa tu? Yang warna kuning tu lah. Masukkan A yang warna kuning. Masukkan B yang berwarna biru. Masukkan nombor sajalah. Yang huruf-huruf tak payah. Okey, yang C pula masukkan. Setiap kali masukkan, tekan sama dengan. Okey, masukkan A tekan sama dengan. Okey, B tekan sama dengan. C tekan sama dengan. Okey, dapat jawapan. Dapat jawapan. Kalau kita kan bagi kepada kita dapat 2 jawapan lah. Okey, saya tunjuk lah kat sini. Alright. So, dah tekan tadi ni. Okey, pastikan tekan degree 2. Okey, masukkan. Yang kuning, tak nampak nombor pun. 1 lah. Sama dengan. B, biru, nampak 2, positif. Masuk 2, sama dengan. C, hijau, nampak tolak 3, negatif 3. Okey, dapat jawapan. Yang pertama dia kata X1. Okey, yang kedua dia kata X-3. Pastikan sebelum sebelum tulis jawapan akhir tu, pastikan ada satu ruang kosong. Okey, baru buat gitulah. Baru buat jawapan kita tu. Okey, masukkan. Yang pertama tadi adalah X sama dengan 1. Yang kedua adalah X sama dengan negatif 3. Okey, X sama dengan negatif 3. Okey. Ini jawapannya lah. Tapi pastikan sebelum jawapan, pastikan ada kurungan kat sini. Tak ada, hilang 2 markah. Okey. Kalau tak ada, hilang 2 markah. Okey. Kurungan, kalau tak ada pecahan, cikgu kalau lepas kurungan tak salin kosong, tak apa tak? Okey. Alright, saya tunjuk. Okey. Tak ada pecahan, salin je. Kiri X, kanan 1. Jawapan positif, kurungan negatif. Yang kedua, okey. Yang kedua, okey, kurungan X, okey. Jawapan negatif, kurungan positif. 3 sama dengan 0. Okey, alright. Okey, ada pertanyaan. Okey, ada pertanyaan. Okey, Syam tanya. Kalau lepas kurungan, tak letak sama dengan 0, boleh tak cikgu? Kata gitu. Okey, dia ada 2 pilihan. Dia ada 2 pilihan. Saya tunjuk kat sini. 2 pilihan. Yang pertama. Saya letak dulu. Okey, alright. Yang pertama, okey. Yang pertama lah. Okey, pilihan lah. Dia ada pilihan juga. Okey, bukan kata kejam sangat. Okey, yang pertama, kita tengok beberapa perkataan yang dibolehkan. Yang pertama katakan, dia buat ni. M, sabit ni. Okey, tolak 3. Okey, so tengok beberapa perkataan. Okey, yang kes pertama ni, dia buat gitu, kemudian dia buat gini. Okey, dia buat gini. Okey, buat gini ya. Saya tunjuk semua. Okey, ni kes yang pertama di mana yang dekat atas tu dia terlupa buat kosong. Tapi yang bawah dia buat kosong. So, ni M lah. M Okey. Okey, dia buat macam ni. Di atas terlupa buat kosong, sama dengan kosong. Di bawah dia buat. Lepas tu jawapan ada. Kalau kes macam ni, kalau kes macam ni, 4 markah, dapat berapa? Okey, ni markah dia. Kalau buat macam ni, yang ini tidak ada markah. Yang ni tak ada markah. Sebab tak buat sama dengan. Ni kosong markah. Tak ada. Sebab apa? Sebab tiada tanda sama dengan kosong. Tak ada. Jadi, hilang markah kat situ. Bukan hilang markah, tiada markah. Tetapi, oleh sebab di bawah ni, ada tulis sama dengan kosong, maka dekat sini akan dapat. Dekat sini akan dapat. Di sini akan dapat
2 markah. Markah dapat dekat sini. Kalau kes terlupa kosong ke atas. Ini markah lagi 2. Maksudnya markah penuh juga lah. Okay. Kes yang kedua ialah kita ni pula. Kes kedua macam ni pula. Kes yang kedua. Okay. Kes yang kedua pula. Ini dia buat dengan kosong. Tapi yang ini tak ada. Ni tak ada. Dia tak buat. Okay. Okay macam ni pula. Okay macam ni pula. Markah dia pula. Di sini tiada markah. Sebab dia tak buat dengan kosong. Di atas ada markah 1. Sebab bentuk A betul. Habis tu takkanlah hilang markah kan? Sebab takkanlah dapat 3 markah je. Sedangkan jawapan betul. Okey, dekat sini kesnya adalah markah akan diberi pada dekat sini. Jawapan ni akan diberi 3 markah terus kat sini. Okey gitu. Alright. So macam ni keadaan dia. Lagi satu keadaan, pada jawab gini. Dia buat yang ini tak buat 90, yang ini tak buat 90 juga buat. Okey, bila kes begini, okey, yang ini memang tiada markah. Markah dapat dilihat saja. Ini markah dapat. Markah dilihat saja. Maksudnya, penanda kertas akan tengok saja. Tak boleh bagi markah kerana tiada kosong. Di sini dia akan buat simbol tertinggal lah. Okey, dia akan buat penanda akan buat gini. Dia akan buat simbol tertinggal. Okey, tertinggal sama kosong. Jika conteng lah sini. Jika conteng kat sini, dia akan buat tertinggal kosong lah sini. Okey, alamat mana dia? Ya, dia buat simbol tertinggal kat sini. Tertinggal sini. So, tak ada markah. Di sini kan buat simbol tertinggal juga, tapi dapat markah sini. Ini kan buat simbol tertinggal sini, tapi dapat markah sini. Tapi kes ini, bila semua tak ada, walaupun jawapan betul, markah tidak ada. Kosong lah. Rugilah kita buat cantik elok lah, tiba-tiba terlupa kosong ya. Hilang markah lagi. Okay, satu lagi, kesalahan yang biasa kita buat gini. Okay, sejuk. Okay, ni dia buat cantik lah. Sama dengan kosong. Okay, sama dengan kosong. Tapi kita ikut jawapan kalkulator. Kita bagi X. Kita betul itu. Kita tulis X 2. Kita tulis X 1. Sebab apa? Sebab kita ikut jawapan kalkulator. Ni X 1 kita kata. So, atas pun kita buat. Okay, tulis X sini juga. X ni. Bila case macam ni, apa pula markah dia? Okay. Yang pertama sekali, sini atas dapatlah markah. Betul sebab dia betul. Okay, bentuk A betul. Satu markah dapat sini. Yang ini dan ini, tak ada markah. Kita hanya bagi markah dilihat saja. Sebab apa? Sebab huruf yang tidak sama dengan soalan. Ini dia akan dapat markah kosong. Tiada markah sebab tak ikut soalan. Jadi jangan bazir markah disebabkan oleh kecuaian kita. Kita pandai buat jawapan tapi kalau kecuaian kita hilang markah free sekat situ. Okay, alright. So, inilah dia beberapa kesalahan yang biasa kita nampak lah. Okay, bisa kita nampak. Okay. Nombor 3 pula. Okay, nombor 3. Kejap ini nombor 4 awak cuba buat dulu. Alright. Okay, nombor 3 pula. Nombor 3, bila ada pecahan, kita mesti hilangkan pecahan dulu. Maksudnya kan ni lah, kita pindahkan yang di bawah ni, pergi ke sini dulu. Semua sekali kita pindahkan. Maksudnya, semua sekali yang kita pindahkan. Maksudnya kat sini lah, kita pindahkan yang ini, yang ni, okay. Pindahkan yang ini, dan yang ini. Dua-dua sekali kita pindahkan. Dan yang ni. Bukan pindah satu-satu lah. Okay, pindahkan dua-dua sekali. Pindahkan yang ini dan yang ini. Kita pindahkan semua sekali yang sebelah kiri kanan tu ke sebelah sini. Okay, alright. Macam tu. Sebab ada pada dia silap pindah lah. Tu yang jadi rugi tu kan. Jadi pastikan bila nak pindah, pindahkan semua sekali ke sebelah kiri tu. Takut salah, kita buat satu-satu. Supaya kita tak hilang markah. So, bak atas tak pindah mana-mana. Kekalkan 3P kuasa 2. Tambah 10P. Okey, kemudian sebelah kanan sama dengan, sebelah kanan tu, 3 tak pindah mana-mana. Tapi yang kurungan bawah tu, kita pindah ke sebelah kiri, sebelah kanan, maka jadilah darab dengan 2 tambah P. Gitu. Okey. Kemudian di sini, tadi soal kita tadi ada kurungan 2. Ada 4 gerakan. Sekarang ni kita punya kurungan ada 1 sahaja. Submit ni satu. Ni, sekejap submit. Sekejap.
Ni beberapa je lah. Okey, sampai ni lah. Okey, di sini hanya ada satu kurungan sahaja. Bila ada satu kurungan sahaja, hanya ada dua gerakan sahajalah. Okey, dua gerakan je kata. Tak adalah banyak, dua saja. Okey, gerakan pertama, 3 dengan 1. Okey, gerakan pertama, 3 saja pindah-pindah. Okey. Yang pertama, 3 dengan 2. Okey. Yang kedua yang ni lah. 1 dengan 3 ni. Okey, so letak atas bawah senang. Takut keliru Okey, ni Okey, 3 dengan 2, 3 dengan 2 tu, okey, dengan yang ni satulah. Itu saja. Okey, so dia dua gerakan saja. Dia tak ada sampai 4 lah. 4 ada dua kurungan. Kan dia ada satu kurungan je. So yang pertama adalah 3 dengan 1, 2 dan yang kedua adalah 3 dengan P. Dua gerakan saja. Dia kita kembangkanlah. Bila kita kembangkan, okey, yang bawah tak buat apa-apa, salin balik. Tak ada masalah. Ni salin balik. Balik. Okey, ini yang ada kuasa. Yang ini yang tak ada kuasa. Okey, tapi dia nombor saja. Birulah tadi kita tadi. Okey. Kemudian sama dengan 3 kali 2 dapat 6. Ini yang nombor saja. Warna hijau ikut simbol tadi hijau. Kemudian 3 darab P. 3P. Ini yang biru. 3P. 3P. Oh, choice. Tak perlu lah. 3P. Okey. Ini yang biru. Alright. Oleh sebab ada di kiri, ada di kanan, jadi dia belumlah bentuk arm lagi. Maksudnya tak adalah markah lagi. Okey, tak adalah markah lagi. Kena buat sampai ada markah. Okey, so oleh sebab yang kuning tu sudah positif, kita pindahkanlah yang kanan tu ke sebelah kiri. Okay? Pindahkan yang kanan ni pergi sebelah kiri supaya yang kuning tu sentiasa positif. Pindahkan dia ke sebelah kiri. Gitu. So bila pindah, ya ini kekal lah. Kemudian 3P positif. Lepas sama dengan jadilah tolak 3P. 6 bila pindah jadilah tolak 6. Okey. Simbol akan bertukar sebaik saja melepasi sama dengan. Okey. Tolak 6. Okey. Kemudian bila semua dah dipindahkan, kanan akan jadi kosong. Okey. Ni pun sama juga. Masih tak ada markah lagi. Sebab ada dua biru pula situ. Okey, kita mesti ada satu kuning, satu biru, satu hijau. Ini dua biru. Okey, kat sini 3P salin balik saja sebab kita tak buat apa-apa operasi. Yang bawah tu. Yang bawah tu. Biru 10, biru 3. Di sini yang besar adalah simbol untuk 10 tu. Yang 10 tu simbolnya besar. Bila simbol tak sama, kita ikut nombor yang besar, maka 10. Ikut yang tu. Jawapan kita mesti positif. Mesti positif. Dan dia punya kuasa dia macam mana pula? Okey. So dia punya kuasa. Dia punya nombor macam mana pula? Nombor ni kita akan tolakkan. Jadi 10 tolak 3 akan tinggal 7 sahaja. Dan 6 salin balik dan kekalkan jalan itu. Okey, dah dapat dah. Okey, sini. Pastikan bentuknya ni Alright. Dah dapat, baru dapat markah yang pertama kat sini. Atas tu buat pilah panjangnya pun tetap tidak ada markah. Ini markah yang pertama. Bila ada satu kuning, satu biru, satu hijau. Sama dengan kosong. Markah pertama. Sampai sini, kalkulator mari. Okay. Tekan kalkulator. Macam kes ni tadilah. Okay, kalkulator ni tadi. Cara sini. Okay, masukkan. Mod, EQ. Okay, mod. EQN nombor 1, degree 2. Okey, lepas tu masukkan nilai. Yang kuning, nampak 3, masuk 3. Yang biru, nampak 7, masuk 7. Yang hijau, nampak tolak 6, negatif 6. Dapat jawapan. Pecahan ABC. Okey, dapat apa itu? 2/3. Walaupun kalau kita bagi jawapan X, kita mesti buat P. Sebab soalan kita P. Lagi satu ialah negatif 3. Tulis tu. Yang pertama adalah P sama dengan 2/3. Yang kedua adalah P sama dengan negatif 3. Lagu tu. Tapi ingat, inilah jawapan akhir. Okay.
Sebelum jawapan akhir, ada satu kurungan. Pastikan yang itu dibuat. Kalau ada pecahan, yang di bawah pecahan, letak sebelah P. Jawapan positif, kurungan negatif. Tak ada pecahan, sekali saja P negatif 3 akan jadi P tambah 3. Okey, P negatif 3 akan jadi P tambah 3. Okey, lepas tu tutup sama dengan kosong. Ini markah yang kedua dan jawapan markah yang ketiga dan keempat. Okey, satu lagi kesalahan yang murid biasa buat. Okey, murid biasa buat. Yang ni lah. Kita tunjuk beberapa kesalahan supaya awak ingat lah. Okey, ada pelajar buat gini lah. Dia buat betul dah. 3P kuasa 2, okey, tambah 7P. Okey, sama semua ni. Okey, 7P. Kemudian tolak dengan 6 sama dengan kosong. Okey, yang dia buat gini. Okey, ada pelajar buat gini. Okey, dia buat. Okey, dia tulis ya. Stres. Oleh sebab jawapan dia bentuk pecahan begini, dia pun buat pecahan juga. Okey, gini ya. Dia buat gini, pecahan. Sebelum soalnya dia buat gitu. Okey, dia buat di sini, dia buat P tolak 2/3. Dia buat gini. Okey, P tolak 2/3. Okey, ini P tambah 2/3. Dia buat gitu. Okey, P tambah 2/3. Dia buat macam tu. Sama dengan kosong. Okey, bila dia buat macam ni, okey, yang atas dapatlah satu markah ni. Buat betul. Okey, satu markah yang dapat. Tapi yang ini, bila ada pecahan dalam kurungan tu, automatik markah dapat dilihat je. Tidak ada markah langsung. Okey, dalam kurungan tidak boleh ada pecahan ataupun perpuluhan. Ada sahaja, terus tiada markah. Rugilah kita dah buat cantik-cantik elok-elok tapi markah tak ada. Sebab apa? Sebab kita buat bentuk pecahan. Okey, so jangan. Rugilah. Okey, satu kesalahan yang biasa murid buat gini. Dia buat betul dah, okey. Tapi dia buat macam ni pula. Ni kesalahan yang satu lagi yang biasa kita jumpa. Okey, iaitu ni, letak ni, letak bawah ni. Pelajar buat terbalik. Terbalik. Okey, cantik dah yang kerja cantik dah. Tapi dia buat terbalik. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni ya. P tambah ni, tolak 3 gini. Okey, alright, lagi ni. Okey, dia buat macam ni. Dia buat jawapan dahulu, baru buat jalan kerja. Gitu. Jadi ini yang sangat merugikan. Okey, jawapan kita mesti sentiasa berada di bawah sekali. Mesti ada di bawah. Kalau buat terbalik, okey, ini satu markah, yang ini satu markah dapat. Tetapi jawapan akhir tiada markah. Akan buat sini, dilihat saja. Walaupun jawapan betul, markah dilihat. Okey, jadi pastikan jawapan kita, pastikan jawapan kita, okey, pastikan jawapan sentiasa di bawah. Jawapan sentiasa di bawah sekali. Terbalik ini hilang markah 2. Free ya hilang. Dia tak dapat 3 markah. Okey. Dia akan ambil markah atas sekali untuk bentuk A betul. Yang kedua kurungan betul. Jawapan tiada markah. Kerana terbalik. So make sure. Berhati-hati. Okey, faham tak? Okey. Cik, ada soalan tak kat ni? Okey, sekarang saya bagi awak masa. Okey, saya bagi awak masa. Okey, untuk soalan ini dalam SPM kita jangan lebih daripada 6 minit. Kadang-kadang kita tak cukup masa. Tapi untuk mana saya nak bagi 6 minit. Saya bagi awak masa 3 minit saja untuk cuba jawab soalan ini dulu. Cuba jawab dulu soalan ini. Okey. Alright. 3 minit cuba. Sekarang jam saya pukul 9.21. Okey. 9.24 sebagai 4 minit lah. 9.25 saya akan tanya jawapan pada murid-murid semua lah. Beberapa orang lah. Siapa nak share jawapan, boleh screenshot, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam grup Telegram, tak apa. Nanti saya tunjuk jawapan. Kita show lah. Jadi jawapan ini sekian, kita komen markah di bawah. Okey, silakan. 4 minit, cuba jawab soalan ini dulu. Siapa nak share jawapan, boleh screenshot, masukkan dalam grup lah. Nanti saya tunjuk jawapan kamu tu. Alright, silakan. 4 minit.
Okay, cuba dulu lah. 4 minit soalan tadi lah. Okay, nak share jawapan dalam grup boleh share kan. Kita saya tunjukkan dekat kawan-kawan lain lah. Ni kita akan test, kita akan check tengok salah ke betul ke. Okay, alright. Okay, siap dah? Ada yang siap dah? Okay, dalam grup ada yang share dah jawapan. Okay, kita contoh. Yang di-sharekan oleh Irfan Zaid. Okay, ni jawapan Irfan. Okay, Irfan bagi jawapan. Kita saya copy dulu. Saya copy je, copy saya komenkan. Okay. Ni jawapan Zaid. Okay, saya letak dulu beberapa orang jawapan. Start sini. Okay, ni jawapan Irfan Zaid. Saya tulis dulu Irfan Zaid. Okay, alright. Ada lagi jawapan. Okay, kita ada tiga orang tadi. Okay, ni. Okay, daripada Nizar. Okay, daripada Nizar. Saya copy dulu. Saya letak sini. Okay, ni Nizar. Okay, dalam exam nanti, SPM nanti, jawapan kita cantik buat dalam pen. Sebab apa? Sebab jawapan kita akan di-scan. Okay. Sekarang ni tanda saya online. Jadi pastikan guna pen terang elok terang elok supaya dapat di-scan nampak jelas lah. Okay, dapat jelas. Okay, right. Saya letak dulu Kita tengok beberapa orang nama lah. Okay, ini jawapan saya letak dulu. Ini Nizar tadi. Okay, Nizar ni orang Cameron Highland. Okay, alright. Nizar, ini Irfan tadi. Cek dulu, ada tiga orang lagi. Okay, kita tengok Aina Akilah ada, Gigi ada. Okay, tarik Tak apa, kita cek tengok. Okay, ni tadi Aina Akilah. Saya pusing-pusing dulu Tak apa, kita ambil masa sikit. Okay, Aina Akilah dia print bagus dia. Okay, Aina Akilah. Okay, satu lagi kita ambil. Okay, Gigi. Okay, Alia banyak Saya tak ambil semua Saya ambil berapa. Okay, saya ambil beberapa yang terang-terang Okay, sekejap saya tengok sekali lalu dulu. Kalau ada yang salah, saya ambilkan. Okay, saya tengok dulu. 52, okay, B1, B2. Saya tengok kalau ada silap Tengok dulu. Okay, alright. Okay, alright. Saya ambil beberapa Saya ambil yang terang-terang sikit susah Okay, saya ambil yang dulu Okay, yang tak ambil tu tak apa sorry Kita ambil sikit-sikit Okay. Ni saya ambil nama tadi, siapa tadi? Alia tadi Alia, okay. Yang lain tu bukan saya nak tembak Saya tengok satu, saya tengok nampak yang sama ni. Okey lah tu. Kejap saya tengok satu tu. Takat ni okey semua. Okey, saya ambil ni. Afisiu. Susah sebut nama. Okey, Afisiu. Alright. Saya ambil yang kalau ternampak kesalahan Okay, alright. So, okey ni satu lagi. Afisiu. Alright. Okay, take satu-satu dulu. Okay. Nizar. Okay, Nizar dulu Okay, Nizar. Tengok jawapan dia. First kali pusingan pertama tu. Okay, dia pindahkan 4. Okay, dia pindahkan 4. Okay, dia pindahkan 4 yang ke sini. Okay, saya buat lagi ni. Okay, betul tu. Tapi tak ada makan lagi tau. Tak ada makan lagi. Okay, kemudian dia kembangkan. Ini pindah ini. Okay, dapat ni. Okay, betul. Ini pindah ini. Okay, dapat ni betul. Okay. Darab masuk. Okay, dapat ni betul. Betul. Okay, ni masih okay lagi. Tapi tak ada makan lagi. Kemudian disusunkan 6V kuasa 2. Okay, ini tolak 3V. Kemudian sini positif jadi negatif. Okay, betul. Positif negatif. Okay, betul lagi. Masih boleh makan lagi. Sini. Okay, ini betul. Baru markah yang pertama. Atas tak ada markah ni. Kemudian gunakan kereta. Okay, dapat jawapan dulu. Lepas tu,
positif, negatif, pecahan, bawah tak tepi. Okey, ini betul. Ini betul. Okey, markah yang kedua, ketiga, keempat. Okey, good. 4 markah. Contohlah full mark dapat. Okey, yang ni pula. Okey, ni pula Irfan. Okey, ni Niza tadi, orang Cameron Highland. Okey, Irfan orang mana tak tahu. Okey, Irfan. Kita tengok Irfan pula. Okey, orang pertama hantar jawapan tadi. Okey, Irfan. Okey, langkah pertama. Okey, tak kisah. Tadi Niza tadi dia buat 4 ke depan. Ini buat 4 belakang. Tak ada masalah. Okey je. Tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Okey. Yang penting darab tutup, kembang betul. Okey. Langkah kedua betul. Tak ada masalah. Okey. Sini masih betul lagi. Okey, tak ada masalah sini ya. Tak betul. Okey, pindahkan betul, tak ada masalah. Okey. Sini pun okey lagi. Sini okey lagi. Okey, tak ada masalah. Cuma kat sini. Ni silap ni. Okey. Dia guna huruf X ni. Jawapan kalkulator. Dah rugi dah. Kita buat gini, kita buat markah dapat, maka dilihat saja. Dah rugi dah. Dapat 2 markah sahaja daripada 4 kerana kesilapan huruf. Okey. Sini namanya cuai ni. Cuai tu. So Irfan, hati-hati Irfan. Takut silap tu. Rugilah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, Aina Akila. Okey, kita tengok. Okey, Aina Akila ni dia bagus dia. Dia bagus dia. Okey, kembangkan. Okey, tak salah. Okey. Okey, masih okey lagi. Okey, 1 markah. Sini pun betul juga ni, tak ada salah. Cuma kat sini. Ini. Okey, satu lagi ni hati-hati ya. Ni. Negatif. Bila 2V darab negatif 3V akan dapat negatif 6V kuasa 2. Kita positif ni Aina. Okey. So sini dah hilang markah. Okey, dah hilang markah. Alright. So bawah pun tak ada markah jugalah. Bawah ni bila sini hilang markah, yang ini tiada markah juga. Markah akan dapat dilihat saja. Kalau betul lah. Okey, kalau betul. Alright. So hati-hati kat sini. Hati-hati kat situ. Okey. Dalam kurungan ni pastikan yang ini dengan ini darat positif. Sebab apa? Sebab di sini negatif. Okey, kat mana silap dia. Sekejap, sini ada. Okey, jangan ni ada satu silap gini. Okey, yang ni pun ada silap kan? Okey ni betul. Ni satu lagi. Okey, ni betul, nampak betul lah. Okey, betul. Okey, tak ada salah. Yang ni lah. Okey, bila ada negatif, dalam ini jadi positif. Saya kata ya. Ini patutnya negatif jadi positif. Patutnya 3V ni pergi sini. Dia negatif tak bawa tau. Dia akan simulkan hilang terus. Ni kali tambah 2. Sini. Okay, alright. So hati-hati tu. Aina Akila lah, rugi juga kan. Dah hilang juga. Ini hanya dapat 1 markah sahaja daripada 4 kerana kecuali sikit ya. Okey, yang ni okey. Alia, langkah pertama good. Okey, bagus. Betul, tapi tak ada markah. Yang kedua pun good juga, tak ada markah. Ini okey. Right? Cool, cantik. Ini pun okey. Okey, markah pertama. Kedua, okey, ini maka 3 dan 4. So total 4 markah. Okey, yang ni okey. Okey. Tulisan pun kemas elok semua, terang dan jelas lah. Okey, itu good. Macam yang ni kalau penanda kertas tu dia memang pening kepala ni. Tengok tulisan macam kan. Bukan kutuk kan, beritahu awal. Sebab penanda kertas ni, setiap penanda kertas akan semak dalam 200 ke 300 set jawapan pelajar. Jadi yang awal tu dia semangat lagi. Lama-lama tu dah penat dah. Dia akan cek, kadang-kadang cek cacar marba gitulah. Takut silap gitu lah, hati-hati. Okey, satu lagi jawapan saya ambil ni. Ni siapa tadi, lupa tadi jawapan siapa tadi. Okey, Afisiu. Saya ikut nama kat situ lah. Afisiu tu. Afisiu. Ni Irfan tadi. Tak ada apa ni. Kan. Irfan tadi. Okay, thank you sebab berani bagi jawapan. Jangan takut lah. Saya tak adalah nak kutuk-kutuk apa-apa. Saya cuma beritahu. Betul kan silap. Afisiu tadi. Macam ni aja tadi. Lebih kurang tu. Afisiu. Susah sebut. Okay, Afisiu. Okay, alright. Yang ni. Okey. Langkah pertama tak ada masalah. Okey. Cantik. Langkah kedua pun cantik. Okey. Langkah ketiga cantik. Okey. Satu akan dapat. Sampai sini. Ni. Jangan letak sama dengan. Ni sama dengan ni. Jangan. Okey, jangan. Dah hilang markah. Bila atas hilang markah, bawah automatik tiada markah.
markah dapat dilihat saja. Dalam ini tiada kurungan. Tiada sama dengan. Okey, hati-hati. Sini dapat markah 1 sahaja. Okey. Cek lagi ada lagi salah lagi. Okey, lagi tak ada. Okey, Mirah. Tengok Mirah sekejap. Kita ambil Mirah. Dah tulis. Okey, Mirah. Alia sudah sambil tadi. CGG. Saya ambil CG lah. Saya ambil semua lah. Alang-alang. Okey, tengok. Bagi pilihan, bagi semua lah. Bagi semua rasa. Okey, CGG tadi sudah. Okey. Niza sudah. Akilah sudah. Gigi. Okey. Alia. Mirah. Ni tadi. Mirah. Okey. Okey, kita ambil ni ya. Alia. Okey. Mirah tadi. Okey, Gigi. Kopi. Gigi. Okey, ni tadi Mirah. Okey, Mirah. Kita cek Mirah pula. Mirah, okey, step pertama, okey, tak ada masalah. Okey. Alright. Cuma macam ni kena hati-hati lah. Tapi Mirah saya nampak okey lah. Tapi ada pelajar yang dia confused. Bila dia buat V tambah 5, dia buat gitu. Dia buat 4. Ada pelajar buat gini je lah. Dia buat jawapan V tambah 20. Dia buat gitu ya. Maksudnya dia buat sekali ya. Okey, takut itu lah. Tapi kat ni saya dengar Mirah, okey, dia faham. Okey, alright. Okey, kemudian sambung lagi. Sini, okey, ni nampak ini markah pertama. Sini, okey. Sini, okey. Okey, di sini katakanlah awak buat terbalik. Awak buat macam ni. 3V tambah 4, okey. Kemudian 2V tolak 5. Awak buat terbalik gini. Okey. Tak ada masalah, okey ya. Yang penting kurungan tu betul dua-dua. Tak ada hal lah. Mana dulu tak kisah. Okey, ni confirm 4 markah selesai lah. Okey, good. Mirah. Okey, Gigi. Ni Gigi. Si Gigi. Gigi. Satu lagi ni Gigi. Okey, Gigi. Okey, step dia. Langkah pertama, okey, tak ada masalah. Okey. Kedua, first tak ada masalah. Okey, ni selesai tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, sini. Okey, tak ada masalah. Okey, saya tak ada masalah. Alright. Okey, cuma kat sini kena hati-hati sikit lah untuk Gigi ya. Di sini takut kalau penanda tu dia fikir macam Gigi tulis huruf Y sini. Nampak macam huruf Y. Okey, so hati-hati, tulisan penting ya. Nampak macam huruf Y lah, nampak macam huruf Y. Tapi di sini kita macam pejam mata lah, anggap macam dia tahulah ni huruf X ni. Tapi cuma pada tu buat lebih kaki lah. Tu tak ada masalah. Alright. Okey, dan satu lagi yang penting ialah bila tulis jawapan, pastikan jawapan kita begini. Kalau yang bentuk negatif lah. Okey, kalau jawapan kita begini. V sama dengan negatif 4/3. Okey, macam jawapan Gigi ya. Okey, ini betul. Boleh. V sama dengan negatif 4/3. Okey, boleh. Tapi kalau V sama dengan 4/-3, ya ini tak boleh. Tak terima SPM. Negatif di tengah atau di atas sahaja. Buat di bawah, hilang markah. Dia kena hati-hati ingat. Okey, alright. Okey, settle lah. Tanya pada semua lah yang hilang markah tu tak apa, baiki balik lah. Bukan tak pandai lah. Kecuaian saja. Okey, alright, settle tu. Okey, ni tadi okey. Okey, Mirah okey. Fishu tadi, ni kena hati-hati betul-betul. Rugi. Okey, kemudian Alia tadi okey. Okey, Aina Akil tadi. Okey, hati-hati kat sini lah. Hati-hati kat sini. Okey, cikgu kalau tekan jawapan pada kita, lepas tu kita bagi satu jawapan je, boleh berlaku ke? Kalau macam tu, kalau ada macam mana, macam nak buat lagi? Okey. Kalau tekan keluar satu jawapan je, dia pernah berlaku. Okey, macam ni, contoh. Okey, sebagai contoh jawapan lah. Okey, jap, sebagai jawapan contoh. Okey. Ini contoh sebagai contoh jawapan. Okey, dia bagi contoh M sebagai huruf X lah senang. Okey, X kita sebagai X. Contoh sebagai sebagai contoh. Okey, X kuasa 2 tambah 4X kemudian tambah dengan 2. 4. Gini, contoh. Okey, boleh tekankan kita. Mod sama tadi. Okey, mod. EQN nombor 1. Degree 2. Kita masukkan. X1. B4. C4. Tekan kita. Dapat negatif 2. Dua-dua sama. Okey.
Tekan X1 negatif 2, X2 negatif 2. Okey, 1, 4, 4. X1 negatif 2, X2 negatif 2. Ini masuk kat sini, jawapan dia ada satu je lah. X dia ialah negatif 2. Negatif 2. Sama jawapan dia. Ini bermaksud kurungan kita tu macam ni. Kurungan kita ni. X tambah 2, X tambah 2. Kosong. Cuma jawapan tak payah tulis 2 kali. Sekali je lah. Tu kes tu. Pernah berlaku lah macam tu. Okay, alright. Macam tu. Ataupun macam ni. Contoh lagi. Contoh lagi macam ni. Contoh lagi. Okay. Kita jawapan lagi. Okay, contoh lagi. Okay, contoh. X. Okay, X tolak 4. X tambah dengan 4. Contoh gitu. Sama dengan kosong lah. Okay, bila kita tekankan kita. Okay. A dia 1. B dia negatif 4. C dia 4. Tekan kereta dah akan dapat X1 2, X2 2. Okay, begini apa itu? X1 dia 2, X2 pun 2 juga. Ni kayak gini. So, kurungan dia X tolak 2, X tolak 2. Gitu. Jawapan buang satu. Okey. Kalau kes timbul sekali saya begini, kurungan ini kita boleh buat macam ni. Saya boleh buat X tolak 2 kuasa 2. Boleh buat gitu. Ini buat kita tambahkan X tolak 2 kuasa 2. Gitu. Boleh tak buat tu? Nak macam ni boleh, macam ni boleh, tak salah. Ini kes kalau jawapan dapat sekali saja. Kes macam ni, kes macam ni lah kes dia. Kes mana kurungan itu adalah nombor yang sama. Okay, pernah jadi dalam itu. Okay, thank you Syam tanya gitu. Alright. Okay, ini soalan yang bentuk biasa. Tiba-tiba kalaulah soalan, bukan kalau soalan, selalunya soalan SPM kita berbentuk kebat lah. Okay, bentuk kebat. Okay, ini saya ulang sekali ya. So, kes ini, first kali tadi, majlis sama, seletak satu jawapan, saya ambil satu jawapan ni. Okay, nak pilih jawapan siapa lah, saya tengok. Saya ambil tulisan yang cantik sikit lah. Okay, saya ambil jawapan tadi. Okay, saya pilih jawapan Alia lah. Saya pilih jawapan Alia. Okay, saya pilih jawapan Alia ni. Nak letakkan ruang jawapan tu lah. Okay, at least. Okay, Alia. Saya pilih jawapan Alia. Okay, saya pilih jawapan Alia. Tak sini. Okay. Sebagai rujukan saya tak payah type lah. Okay. Okay, orang saya type sini. Saya ambil tak sini lah. Contoh jawapan lah. Okay. Boleh bukan saya tak nak ambil, saya ambil lah juga kan. Tapi saya tengok sini contoh kan. Saya masukkan semua lah. Okay, ni jawapan Alia lah. Jawapan semua cantik lah. Tulisan pun okey semua. Ni jawapan Alia tadi. Alright. Okay. Ini soalan yang berbentuk yang direct to the point. Tak payah fikir banyak. SPM kita, soalan banyak bentuk macam ni. Jadi, okay. Ada gambar raja, okay. Ataupun ada gambar raja gini lah contoh. Okay. Macam semalam, SPM kita. Soalan bentuk macam ni. Ini soalan SPM tahun lepas. Semalam dia bagi satu cerita, ada kolam mandi, dia kata, kolam mandi orang dewasa, yang kat luar ni lah. Yang luar ni dewasa. Dia kata luasnya ialah, ni ya. Yang ini dewasa punya. Luas dia ialah 29250. Okey. Yang ini hexagon ni ialah keluasan ni kanak-kanak punya. Yang kata orang apa? Ya, saya tunjukkan sikit. Saya sebut ni. Ni cerita ni soalan semalam tau. Semalam. Okey. Dia kata yang warna pink tu kolam mandi untuk orang dewasa. Dia kata luasnya ialah seluas 292.5 meter persegi. Yang biru tu tempat mandi kanak-kanak. Luasnya 112 meter persegi. Okey. Kemudian dia kata sebahagian sisi hexagon itu adalah separuh daripada lebar kolam itu. Okey, dia kata. Maksudnya yang ini ni separuh yang ni. Berapakah nilai P? Okey. Ni soalan tahun lepas. Maksudnya kalau atas ini 2P ni, maksudnya yang bawah pun sama dekat sebenarnya. Cuma kita tak nak cari je. Okey. Atas ni 2P, maksudnya bawah ni pun 2,5P juga maksudnya gitu. Bermaksud maksudnya lebar dia adalah sebanyak 5P. Sebenarnya gitulah kalau kita faham.
Maksudnya yang ini adalah 5P. Yang ni 8.3. Ini macam tu. Ni faham cerita lah. Ni soalan eksperimen tahun lepas. Bukan tahun lepas. Semalam. Okay. Soalan untuk Raja cari nilai P. Okay. Jadi bersiap sedialah. Tak, sini soalan keluar soalan bentuk yang direct macam ni. Kalau keluar direct macam ni, kira bonus untuk kita sebenarnya ni. Okay. Alright. Okay. Sambung lagi. Okay. So dekat sini, kita kena faham soalan. Soalan kata, Raja menunjukkan poster berbentuk segi 4 tepat. Ni penting. Poster bentuk segi 4 tepat. Dan keluasan 494 cm persegi. Ini penting. Nampak perkataan luas. Okay. Luas. Segi 4. Kalau tak tahulah. Luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Hitung nilai X dia kata. So masukkanlah. Okay. Formula luas segi 4. Okay. Panjang 7X. Okay. 7X tolak 2 darab dengan lebar 4X tambah 3 sama dengan berapa? Okay. Tambah 3. Okay. Sama dengan berapa? Sama dengan soalan bagi dah. 494. Jadi ini pentingnya. Kena pandai tukarkan ayat bahasa tu kepada ayat matematik. Dapat tukar yang ni, simple lah kerja kita. Okay. Kemudian ada pula 2 kurungan. Bila 2 kurungan, darab 2 kali. 4 kali pergerakan. Yang pertama, 7X dengan 4X. 28X kuasa 2. Okay, yang pertama. Yang kedua, tambahkan sebab simbol sama. Okay. 7X dengan 3 dapat 21X. Yang ketiga, negatif 2 dengan 4. Simbol tak sama. Tolak 8X. Yang keempat, nombor-nombor. Simbol tak sama. Tolak 2 kali 3, 6. Nak mudah lagi. 494 pindah ke sebelah kiri. Jadi tolak 494. Bila semua pindah, kosong tinggalnya. Ada kuning. Okay. Ada biru. Senang rujuk. Okay. Ada biru. Ada hijau. Ada hijau. So, ada 2 biru, 2 hijau. Jadi, dia belum bentuk am lagi. Susunkan dia. So, 28X salin semula sebab dia single sahaja. Okey, biru-biru. Simbol tak sama. Ikut simbol yang besar. 21 besar. Ikut simbol dia. Ikut simbol dia. Kemudian, nombor tolakkan. 21 tolak 8, tinggal 13X. Okey, hitam-hitam. Hitam-hitam. Hijau-hijau. Okey, hijau-hijau. Simbol sama. Ikut simbol. Okey, simbol ikut saja. Nombor tambahkan. Jadi 494 tambah dengan 6. Okey, 494 tambah dengan 6. Jadi 4. Jadi 500. Okey, 500 dari sini. Okey, 500. Okey, sama dengan kosong. Okey, kalau takut silap, kita tekan lah. Jangan takut silap tau. Okay, so negatif 6. Okay, okay, alright. Negatif 6 tolak 494. Okay, negatif 6 tolak 494. Okay, dapat jawapan negatif 500. Kalau takut silap. Okay, so nampak biru, kuning, kuning, biru, hijau, 111. Markah pertama dapat. Kalau tepat jawapan lah. Okay, kalau tepat jawapan, dapat markah yang pertama sini. Okay, yang kedua. Pastikan ada kurungan dulu. Tinggal dulu sini satu. Sini. Okay. Yang kosong ni. Okay, jawapan. Genap, ganjil genap. Memang tak boleh kecil lah. Itu je lah. Okay, kalkulator. Mod. EQN nombor 1. Degree 2. Kuning 28. Sama dengan. Biru 13. Sama dengan. Hijau negatif 500. Sama dengan. Okay, dapat jawapan. Yang pertama. X 4. Tulis itu. X 4. Okay, sama dengan 4. Kurungan, terbalikkan simbol. X tolak 4. Siap yang pertama lah.
Yang kedua, okey, koma kan, yang kedua, dapat bentuk gini, banyak yang ni tak apa, pastikan tekan shift ABC. Sebab kita nak nombor pecahan tak wajar. Okey, tak wajar. Dia dapat gini. Dapat yang kedua ialah X sama dengan, okey, X sama dengan negatif. Okey, negatif 125/28. Okey, 125/28. Gitu. Okey, alright. Tulis sini. Pecahan di bawah tak tepi. 28X. Negatif jadi positif. 125 tutup kurungan. Dan oleh sebab X ini merujuk kepada jarak. Ini kena hati-hati satu ya. Penting ni. X ini merujuk kepada jarak. X ini merujuk jarak. Bila merujuk jarak, jarak tak boleh ada negatif. Jadi negatif ini tulislah kat situ abaikan. Ataupun kita buat gini lah, kita pilih X sama dengan, ini satu kisah X sama dengan 4. Kita ambil yang ni lah pilihan kita. Okay, alright. Tak tulis, apa jadi? Tak tulis, risiko hilang 1 markah. Sebab jarak tak boleh negatif. Jarak, umur, tinggi kita semua tak boleh negatif. Okay, alright. So ini markah yang pertama. Markah yang kedua. Okay, markah yang kedua sini. Markah ketiga, keempat di sini. Tulis abaikan, dapat 2 markah lah. Tak tulis abaikan, markah 1 je dapat. Okay, lepas tu kebat B pula. A ni tak kebat mana lah. A ni aras rendah saja. Okay, B ni kebat. Aras sederhana sikit lah. Dia kata keliling poster ini akan dipasangkan dengan ribbon. Okay, dia kata keliling poster ni dia nak pasangkan ribbon. Dia letak keliling ni ribbon. Keliling sini dia letak ribbon. Boleh comel muka satu kan. Tak ribbon kat sini dia kata. Dan ribbon itu sepanjang kita letak ribbon keliling ni, kita ribbon itu sepanjang 115 meter. Okey, ribbon digunakan untuk lekat sekeliling poster itu. Ayat dia. Jadi bila pusing keliling, itu adalah perimeter. Okey, bila pasang sekeliling, ini namanya adalah perimeter. Kita kena faham maksud tu, perimeter. Okey. Jadi bila sebut perimeter, apa jadi? Bila sebut perimeter, maksudnya akan ada 2 yang panjang, 2 yang lebar. Okey, dan soalan kata apa? Dia guna ribbon 1.5 meter. Hitung. Kalau hitung, kena ada jalan kerja. Nak hitung apa? Baki ribbon. Dia nak baki ribbonnya berapa? Okey. Unit apa? Unit cm. Ini penting ni. Okey. Dia nak unit cm. Okey, alright. Sambil tu saya tengok-tengok juga. Okey, Mak Kemal Nizar cakap macam ni. Okey, ada yang hantar dalam Telegram, saya tak sempat buka dah. Tak apa. Okey, Nizar. Okey, alright. Okey. Yang dibagi dalam meter, 1.15 meter. Jawapan je nak dalam cm. Jadi kalau boleh, bukan kalau boleh. Tukar awal lah. Tukar awal. Okey. Tukar awal apa jadi kat sini? Okey. Bila 1.15 mm nak tukar kepada cm, darat 100 lah. Okey, darat 100. So bila darat 100 apa jadi? Okey. Darat 100 akan jadi 1.15 meter bersamaan dengan 115 cm. Kita ubah awal-awal supaya jawapan kita nanti tak nak ubah di akhir nanti. So lebih aku tahu, lebih cepat sikit lah. Lebih cepat sikit dan lebih selamat sikit lah. Okey, kita buat gini. Okey. So, panjang kita. Kita ambil X tadi 4. Mesti guna 4 lah. Jangan guna negatif lah. Jadi kalau 4, sini 7 kali 4 tolak 2. Dapat 26. Okey, takut silap lagi sekali. Okey, takut silap lagi sekali. Gunalah kalkulator tu. Okey, otak Jepun tu. Kalau takut silap. Okey, kalau boleh congak okey lah. 7 kali 4 tolak 2 dapat 26. So yang atas ni panjang dia 26. Tulislah tu. Tak kisah. 26. Conteng dia. Ni 26. Yang ini pula 4 kali 4 tambah 3 dapat 19. Ini 19. Itu selepas kita buat pengiraan. Okey. 16 dan 26. Okey. Alright. Lepas tu soalan kata apa?
perimeter kan. Jadi panjang ribin 115 cm. Tolak ada 2 panjang. Panjang 26. Nama macam ni boleh ha? Tolak dengan 2 lebar. Dapat jawapan. Itu saja. 115 tolak 2 kali 26 tolak 2 kali 19 dapat bakinya 25 cm. Okey, ni boleh buat. Ataupun macam ni boleh. Okey, kita buat macam ni boleh tak? Okey. 100 kali 1 ini boleh tak buat? Sebab satu-satu kan? 15 kemudian tolak dengan 2. Boleh tak macam ni tak salah? Okey, 7 kali dengan 4 lupa. Tolak 2, okey. Kemudian tolak dengan 2 kurungan, okey, 4 kali dengan 3. Macam ni pun boleh tak salah. Buatlah macam mana pun. Yang penting kita nampak benda tu lah. Tambah 3, okey. Kemudian sama dengan, ni kita buat satu-satu lah. Kita buat satu tu. Boleh tak salah, okey. Okey. Sama dengan 25. Boleh juga tak salah. Ataupun nak buat macam ni pun boleh juga. Macam ni pun boleh juga. Ataupun, tak kisah. Dia banyak pilihan jawapan boleh buat. Okey. Ataupun macam ni pun boleh juga. Atau, okey. Atau buat macam ni. Okey. 115 tolak dengan 26. Tolak 26. Tolak 19. Okey. Tolak 19. Boleh. Tak ada masalah. Tolak 19. Dapat jawapannya 25. Okey. Yang penting nampaklah operasi tu. Okey. Alright. Yang ini, yang atas ni, markah yang pertama. Sebab kita hitung 2 markah. Jalan kerja 1. Jawapan 1. 2 markah. Begini pun dapat markah juga. Tak salah. Okey je. Ataupun dapat macam ni pun boleh juga. Okey, contoh. 1.15 tolak dengan, okey, 2. Ubat itu. Darab dengan 0.26. Awak tukar meter dulu. Contoh lagi itulah. Awak tukar meter. Tolak dengan 2. 0.19. Dapat jawapan 0.25. Inilah meter. Okey. Ubahlah kepada kilometer. Kilometer. Sentimeter iaitu darab 100. Boleh tak macam tu? Okey. Sama dengan 25 cm. Boleh juga begini. Kalau buat begini, sama juga. Ini 1 markah. Dapat. Ini 1 markah dapat. Kalau berhenti kat 0.25, hilang markah 1. Okey. Settle itu. Okey. Senang je soalan dia. Okey. Satu lagi soalan. Okey. Satu lagi soalan. Okey. Nah ni. Penting baca. Kita baca soalan ya. Raja tunjukkan satu iklan berkaitan dengan harga bagi sepasang. Okay. Harga bagi sepasang jersey dia kata. Ini ayat penting lah. Gambar tunjuk harga bagi sepasang jersey. Dijual secara atas talian di mana semua urusan hantar adalah pos. Ini just info lah. Okay. Kerana zaman dulu zaman PKP kan. Semua guna pos saja. Guna pos saja. Tak boleh beli kat kedai. Kedai betul kan. Semua boleh beli secara online saja. Okay. Ini cerita lah. Okay. So soalan kata apa? Cikgu Alia. Dia Cikgu Alia ni. Okay, Cikgu Alia. Dia membeli 5 pasang X jersey. Dia beli sebanyak 5 X jersey. Tapi tak tahu berapa. 5 X kata. Yang sama saiz kata, untuk kegunaan pasukan bola jaring sekolahnya. Dia membayar sejumlah RM1,200. Dia bayar RM1,200 kata. Untuk apa tu? Untuk kos keseluruhan pembelian termasuk kos pos. Ni penting. Termasuk kos pos kata ni. Ni sangat penting kat sini. Sebab apa? Sebab soalan ni kata, okay, yang ini harga bagi jersey sahaja untuk ni adalah 9X tolak 2 per pasang. Yang dia bayar ni adalah harga t-shirt, harga jersey termasuk pos. Soalan kata hitung. Hitung. Nak hitung apa? Harga dalam RM, kita gitu, untuk sepasang sahaja berapa nak. Kita pun tahulah. Bila kita beli barang banyak-banyak, okay, bilangan baju darab dengan harga sepasang, dapatlah jumlah dia kan. Dapatlah jumlah dia. Okay. Untuk kes ini, bilangan baju dia beli sebanyak 5X. Darab. Kita buat kurungan lah. Darab dengan sepasang harganya 9X tolak 2. Berapa dia bayar? Okey. 1,200. 1,200 ni adalah harga termasuk pos.
Hati. Sebab yang ini harga tidak termasuk pos. Jadi, katakanlah, ini pilihan pertama, pelajar buat begini. Okey. Ini contoh jawapan pelajar. Contoh, saya kata betul lah. Ini contoh jawapan pelajar. Jawapan nombor 1. Pelajar buat gini. Pelajar buat jawapan dia ialah per dengan, okey, 120 ni. Okey. Dia pun kembangkan. Okey, dia kembangkan. Jadi 5x kali 9x dapat 45x kuasa 2. Ni contoh jawapan yang pertama pelajar buat lah. Okey, kemudian tolak dengan 5x dengan 2. Tolak 10x. Okey. 1200 pindahkan ke kiri. Tolak 1200. Kosong. Okey, sekali pandang nampak tu dah betul tu. Kemudian, dia nampak boleh dipermudahkan lagi. Kecilkan dengan 5 boleh lagi. Yang kecil dengan 5 lagi. Okey, so dapat 5 kali 9, 5 kali 2, 5 kali dengan 24. Gitu. Okey, lepas tu dia katakan gitu. Ni contoh jawapan pada. Saya tak kata betul lah. Saya tunjuk dulu. Okey. Mod. EQN nombor 1. Degree 2. Okey. Tak kalau lihat sama. Sama-sama ujuk. Okey. Kuning. Biru. Hijau. Okey. Kuning, biru, hijau. Kita masuk ke maklumat. Okey. Degree 2. Okey. Kuning 9. Biru negatif 2. Dan hijau negatif 40. Dapat jawapan nanti begini. Tu. Tekan ABC pun tak dapat bentuk point. Kita pun tulis yang tu contohnya. X sama dengan, sebab itulah kita ambil itu. Kita pun ambil itu. Okey, 5.28. Kita bundakan 5.28. Yang kedua, okey, X sama dengan, okey, 5.28 kita kata. Yang kedua kita kata X sama dengan negatif. Okey, X sama dengan negatif. Kita ikut jawapan kita tu. Negatif 5.05. 5.05. Okay, 5.05. Okay, alright. Oleh sebab tekan ABC tak keluar bentuk pecahan, kita buat macam ni lah. Buat sini lah. Kita buat ni. Okay. X tolak 5.28. Okay. X. Okay. X. Nur cahaya baru masuk. Okay. X sama dengan 5.05. Sebab itu. Okay. Alright. Okay. Ni kesejapan pelajar lah. Memang markah kosong lah sini. Memang tak ada markah lah. Sebab apa? Sebab skema jawapan memang bukan macam ni. Yang ni kena hati-hati. Okay. Bila kita darabkan dengan baju dengan harga sepasang, yang jumlah ni mestilah jumlah yang mana tidak, ni tidak termasuk pos sepatutnya. Sepatutnya ni jawapan nombor 2 lah. Okay, jawapan nombor 2. Jawapan kedua. Jawapan nombor 2, dia buat gini, sama juga. Bilangan baju darab jumlah, tetapi jumlah tu dia hanya ambil jumlah yang tidak termasuk pos. Dia tolak dengan kos pos, tak termasuk kos pos. Okay, alright, dia buat itu. Gitu. So apa dia buat gitu? Ni sama. Cuma beza kat sini lah. Dia akan buat 5x kali dengan 9x semua tu. Okay. Dia akan buat sama dengan, okay, 1200. Okay, 1200. Ya. Okay, 1200 ditolak dengan 125. Sebab kos pun tak termasuk. Harga baju je. 1075. 275. Kembangkan. Sama gini. Okay, sama gini. Ubah nombor kat depan je. Okay, sama dengan gini. Okay. 1075. Lepas tu, dia kecilkan dengan 5. Kecilkan dengan 5. Okay. Kecilkan. Dapat macam ni. Okay. 5 kali 9. 5 kali 2. Ini pula akan dapat 5 kali 2, 10. Okay. 5 kali 1. 5 kali 3, 15. Gitu. Okay, right? Okay. 115. Kita bagi 5 dapat 215. Terbalik. 215. 215. Okay. Lepas tu kita pun tekan kereta. Mod. 3 kali. EQN nombor 1. Unknown 2. Okay, masuk. Kuning 9. Biru negatif 2. Dan hijau negatif 215. Okay. Baru nampak cantik. Okay. Nampak cantik itu. Okay. Nampak cantik. Saya copy paste dulu. So. Okay. Jawapan akhir saya copy paste juga.
jawapan dia. Okey, dapat yang pertama dapat 5. Okey, yang kedua dapat, sekarang kita dapat point gini. Shift ABC. Bagi kita nak bentuk macam tak wajar. Okey, 43/9. Okey, negatif 43/9. Ini berkata boleh confident sikit jawapan kita. Sebab apa? Sebab tak ada point-point. Okey, kalau point pun misalnya ni point teruk sangat. Point 28 kan. Kalau point 5 tu okey lagi. Boleh terima akal lagi. So ni akan dapat negatif 43/9. Okey. Lepas tu X tolak 5. 9X. 9X. Okey, tolak tambah 43. Barulah boleh dapat markah. Okey. So kat sini markah pertama di sini. Betul. Okey, satu markah. Okey, yang kedua dekat kurungan ni betul. Okey, markah yang kedua. Okey, alright. Kemudian yang ketiga, jawapan lah. Ni pun sama juga. Harga. Harga tak boleh negatif. So sini tulislah abaikan. Tak tulis nanti risiko hilang markah. Sebab soalan minta cari nilai X tu berapa. Okey, soalan minta tu hitung harga. Ni pun tak habis lagi. Ini berapa markah 4 ni. Okey, ini baru 2. Okey, 4 markah. Dia markah 5. Mana datang satu markah? Sebab soalan bukan minta cari nilai X. Soalan minta cari harga jersey itu. Jadi last kali yang tulis lagi sekali itu harga jersey. Okey, harga jersey ialah 9 kali 5. Okey, kemudian tolak 2. Okey. Jadi ini tak tulis tak apa, tak salah. Yang penting kita nak jawapan akhir tu. Ini harga jersey. Okey, sama dengan 45 tolak dengan 2, 43. RM tak tulis tak apa, tak salah. Okey je. Okey, itu jawapan dia. Kalau kita buat yang ini tadi, kita betul harga jersey. Itu. Ini kan kita ambil jawapan ni ya. Contohlah kita ambil jawapan ni. Okey, kita pun kata gitulah. Harga jersey sama dengan, kita ambil yang betul juga, sama juga. Okey, 9 kali dengan 5.28. Okey, tolak 2. Okay, dapat jawapan dia sama dengan, kata kita, okey, 9 kali dengan 5.28. Okey, tolak 2 akan dapat jawapan dia 45.52. RM 45.52. Okey, tu. Okey. Alright. Kita check tengok jawapan. Betul tak? Contoh, dia beli, okey. Kita kata X kita tadi ialah 5.28. Ini kita ambil jawapan pertama tadi. Okey. Dia beli 5X. So, 5 kali 5.28. Okey, tutup kurungan. Darab dengan harga pula 9 kali 5.28 tolak dengan 2 dapat jawapan 1201.8. Hampir-hampir sama lah tu. Cuma ni kena faham soalan lah. Kalau buat begini memang akan dapat jawapan hampir sama. Satu ni. Tapi kalau buat begini, kita buat jawapan yang betul tu. Okay, kita ambil yang betul tepat kali nombor dia. Okay, 5 situ. Okay, 5 sini. Lagi dapat jawapan yang lebih tepat lagi lah. Ini akan dapat jawapan harga, apa tu? Harga baju campur dengan 125 yang kita orang post dapat 1000. Tepat dapat gitu. Okay, jadi kita kena faham soalan betul-betul supaya kita buat jawapan tak dapat yang pelik-pelik jawapannya. Okay, alright. Okay, selesai tugas kita. Yang ini tiada markah. Semua tak ada markah langsung kat sini. Okay, tak ada markah langsung. Alright. Sebab dia 5 markah. 1 jawapan akhir. 4 lagi tu untuk bentuk am, kurungan, jawapannya tu. Okay, tak tulis abaikan, markah akan hilang. 1 lah patutnya. Tapi, kalau kita buat macam ni, contoh ni. Buat macam ni, okay. Katakan tak tulis abaikan. Okay. Di sini, 1. Tapi dekat sini boleh 1 markah lagi, boleh 2 markah lagi. Atau 5 markah juga. Tapi kalau sini tulis abaikan, terus dapat kat sini 2 markah sini. Yang ini tiada markah. Yang ini markah dia dapat. Okey. Yang penting ada tunjuk lah. Tak tunjuk, markah 4 saja. Katakan tak tulis abaikan. Okey. Yang kita tulis jawapan akhir kali. Kita tulis jawapan ni, contoh jawapan. Kita tulis kata-kata harga jersey ialah 43. Suka tu. Kalau kes begini,
ini markah 1. Okey, ini markah 1, dapat. 1. Yang ini tiada markah. Ni markah dilihat je. Mana datang yang 3, mana datang benda ni? Sebab tak tunjuk. Awak pilih yang mana? 5 ke 43 ke? Sebab tak tunjuk. Jadi hilang markah. Jadi pastikanlah kalau melibatkan harga, tinggi, berat, umur, bilangan. Pastikan kalau ada negatif tu tulislah abaikan. Lebih selamat tulis awal-awal lah supaya dapat markah sampai ke akhirnya. Alright. Lah murid semua. Pukul 10.08. Cukup-cukup bahan kita ni. So bahan nanti saya akan share dalam grup. Boleh ambil sebagai rujukan. Nak print tak apa, tak print pun tak apa. Tak ada masalah. Je. Dan sebagai kesimpulan dia, ingat last sekali sebagai kesimpulan dia. Kesimpulan dia. First kali ialah mesti mahir tulis ke bentuk am lah. Mahir tulis persamaan dalam bentuk am, iaitu AX kuasa 2, AX kuasa 2, kemudian tambah BX, tambah BX, tambah C, dan mesti ada sama dengan kosong, di mana pentinglah semua seperti kat atas tadi lah. Kemudian AX kuasa 2 tu, AX kuasa 2 tu, pastikan sentiasa positif, sentiasa positif, dan dalam sebutan termudah. Ringkas lah. Ringkas. Tak ringkas, hilang markah 1. Hilang markah 1. Dan yang ketiga, pastikan ada 2 kurungan. 2 kurungan kosong dan tiada. Tiada pecahan atau perpuluhan dalam tulah dalam kotak tu. Dan jawapan akhir lah. Jawapan akhir mesti ditulis. Jawapan akhir mesti ditulis. Ikut huruf yang betul. Bukan X ikut kakak kita, bukan X. Hati-hati takut silap itu. Lepas tu satu lagi last. Kalau soalan berbentuk kebat, soalan bentuk kebat nombor 5, Kalau soalan berbentuk kebat, pastikan mahir tukar ayat atau info daripada jadual atau raja ke bentuk ayat matematik. Tak pandai keluar ni, itu sangat masalah. Alright. Lah murid semua, kita akan berhenti malam ni untuk kat sini. Bahan ni saya akan share dalam grup sekejap lagi. Boleh ambil, tak print pun tak apa, tak ada masalah, simpanlah dalam handset ataupun dalam laptop mana-mana supaya dapat rujuk lagi benda ni. So, ada apa tanya tak sebelum tu? So, kita berhenti, ada apa tanya tak? Ada tanya apa pada kali? Tiada. Nurul Acila kata tiada. Terima kasih semua. Alright. So, kata ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga apa yang saya ni dapat faham. Kita jumpa kelas yang akan datang. Rujuk jadual lah. Bila kelasnya supaya kita tak terlepas